Rumah berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol yang elegan, mewah, dan yang paling penting bukan di Spanyol tetapi hanya di Batu Gajah, Perak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Jom, hari ini saya nak bawa kepada anda berjalan-jalan dengan saya. Kita melihat satu rumah yang berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol. Tapi bukan di Spanyol, hanya di Batu Gajah, Perak. Jadi apa yang ada di Batu Gajah ni adalah yang pertama kita ada Perak Premium Outlet yang mana akan dibuka pada bulan 5 2021, hanya seberang daripada projek kita ni. Dan kalau you all nak tahu, di Batu Gajah ni adalah center untuk ke Ipoh, untuk ke Gopek, untuk ke Parit. Jadi sangat-sangat mudah untuk anda yang bekerja di luar daripada kawasan Batu Gajah. Jadi apa tunggu lagi? Moh, jom ikut saya. Kepada anda yang baru sahaja berkahwin ataupun masih mencari rumah pertama, di sini adalah tempat yang terbaik untuk anda. Dengan keluasan binaan 20x70 dan bukan itu sahaja, disediakan juga 4 bilik tidur serta 2 bilik air semestinya. Ianya akan memberikan keselesaan kepada anda serta keluarga anda. Mungkin ada di kalangan anda yang mempunyai keluarga yang besar, ahli keluarga yang ramai. Jangan risau dan jangan lagi segan kerana di Spanish Garden ni kita menyediakan ruang makan yang sangat besar dan sangat selesa. Boleh menempatkan 7 orang dalam satu masa. Tak percaya? Tengok ni. Mungkin ada di kalangan anda yang risau, yang khawatir, takut. Sebab apa? Sebab bila duduk rumah teres ni, kebanyakannya adalah rumah yang berhaba, rumah yang panas dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana di Spanish Garden ni kita berkonsepkan seni bina Islam Andalus Spanyol dan shillingnya lebih tinggi daripada rumah yang biasa. Tak percaya? Tengok ni. Biasa kan kalau kita pergi rumah teres, kebanyakannya ruang yang sempit, dapur yang kecil, yang mungkin akan menyebabkan isteri atau pasangan kita sering memarahi kita ataupun naik angin tiba-tiba. Tapi best tak kalau anda dapat hadiahkan pada pasangan anda ataupun isteri anda sebuah dapur yang cukup selesa, yang mungkin akan membuatkan mereka ni akan sentiasa ke dapur untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk anda serta ahli keluarga anda. Menarik bukan? Saya yakin dan pasti anda yang menonton video ini pastinya dah tak sabar untuk menghadiahkan kediaman ini kepada ahli keluarga anda. Jadi bersempena dengan MCO, kami menawarkan booking fee serendah RM250 sahaja. Tapi ingat, unit sangat-sangat terhad. Jadi apa tunggu lagi? Jom buat tindakan yang segera untuk hadiahkan kediaman ini kepada mereka. Apa tunggu lagi? Untuk maklumat serta soalan yang ingin ditanyakan, boleh terus menghubungi nombor yang tertera. Jadi saya Nakib Rahimi, property expert anda dari tim Safrish. Sekian, Assalamualaikum. Uish, owner maut kena tikam di rumah sendiri. Ish. Bahaya juga zaman sekarang ni. Encik, kenapa ni? Oh, tak ada apa cik, sekarang ni banyak sangat isu yang rumah kena rompak. Cuba bayangkan kalau kena kat family saya sendiri. Oh ya ke? Tak apa, jom ikut saya bantu encik. Ke mana? Ha, dekat sini lah encik. Dekat mana ni? Okey, sekarang ni kita berada di Desa Cemur Megah. Oops, saya lupa nak bagi tahu nama saya. Hai, nama saya Isha dari tim Safrish. Okey, kalau cik nak tahu, dekat Desa Cemur Megah ni kita ada 4 bilik dan 2 bilik air. Style kan? Style. Kan? Dan kalau nak tahu, dia punya keluasan 20x70. Wow!
Luas tak? Luas sangat tu. Luas kan? Jadi jom cik, saya bawa encik untuk house tour. Cantik juga ya rumah ni. Selesa pun selesa. Ya, Tapi betul. Kak Isha, saya ni pekerja di Pekan Ipoh. Okey tak kalau saya berulang alik? Okey sebenarnya sebab kalau encik dari sini ikutkan ada dua pilihan jalan yang encik boleh datang sini lah. Yang pertama encik boleh ikut Buah Raya Utara Selatan dan yang kedua encik boleh ikut ke Kelebang. So dekat je lah dengan sini. Oh memang dekat lah. Ya memang dekat pun. Wih cantik juga tabletop ni ya. Mesti buat aku suka ni. Ha, tengok apa tu cik? Tak apa Isha, saya tengok tabletop ni cantik lah. Cantik kan? Dekat sini memang dah sedia ada tabletop secara percuma sahaja. Masuk rumah ni dah memang ada tabletop. So, kalau nak tambah tabletop ni mencecah RM1,000 tau. Jimat tak? Oh jimat. Kita dah memang sedia ada dekat sini dah. Jimat dah RM1,000, betul tak? Okey sangat lah. Ha, by the way, wife encik suka shopping tak? Buat saya memang suka shopping. Cuma saya tak suka mall jauh-jauh ni. Tak apa, sebab dekat sini kita memang dekat sangat dengan mall iaitu Maiden Meru. Okey, dan juga kita dekat dengan lagi satu mall ni. Mall apa tu? Aeon Kelebang. Oh memang dekat lah. Ya memang dekat pun. Dua mall yang dekat dengan Cemur Megah ni. Senang kan? Wife cik nak pergi shopping dekat je. Senang sangat lah. Senang nak shopping raya semua. Kan? Jadi Isha, apa isu kesempatan yang Isha nak bantu saya tadi? Okey, kalau encik nak tahu kan, dekat sini setiap pintu, setiap tingkap kita dah ada wiring alarm sistem. Oh. Dan juga kita dah ada wiring untuk doorbell dan juga auto gate. Kalau ikutkan encik, dekat sini alarm sistem, doorbell, auto gate memang boleh mencecah 10 hingga 15K. Tapi dekat situ encik boleh jimat dah. So jimat tak? Jimat sangat lah. Jimat kan? So dekat sini memang kita jamin sangat keselamatan encik dan juga keluarga. Okey? So encik, kita dah tengok rumah, dah ada tabletop, alarm sistem semua. Jadi encik agak-agak harga rumah ni berapa? Kalau ikut anggaran ya, pemaju dah bagi alarm sistem, auto gate, lagi ada tabletop yang cantik macam tu. Lepas tu lokasi pun berhampir dengan Aeon Kelebang, dengan Maiden Meru. So saya rasa dalam 400K jugalah. 400K? Jauh sangat tu. 300K? Lagi jauh. Harga rumah ni hanya 278K sahaja. Murah kan? Murah. Disebabkan encik Bumi Putra dekat sini developer bagi lagi 5% diskaun. So itulah untungnya dekat desa Cemur Megah ni. Saya betul-betul minat lah. Saya nak booking sekarang lah. Jadi anda boleh booking lagi. Jom booking sekarang, okey? Bye. Assalamualaikum. Encik tunggu. Kita dah bawa viewing, site visit semua. So far keadaan rumah, keselesaan semua okey tak? Kalau kita dah tengok okey lah. Rumah tu memang cantik lah. Puas hati. Puas hati lah. Puas hati. Okey, dan kita dengar cerita juga daripada tim Safrish yang mana betul ke yang mana Cikgu Azmida dengan Cik Kamarul Zaman tunggu rumah yang baru beli ni hampir 12 tahun. Boleh cerita sikit tak? Okey. Cerita dia macam ni, bukanlah tunggu. Tapi masa kita nak beli first house dulu, kita memang meronda lah kawasan tu. Sebab sebelum ni pun kami duduk dekat Kelebang Restu. Jadi bila kami nak beli rumah, kami cari rumah di Kelebang Restu, termasuk rumah sekarang ni. Rumah yang baru beli ni. Rumah yang baru beli ni lah. Cerita 12 tahun lepas lah. 2008. Okey, masa? Okey. Lepas tu kami risik-risik rumah tu dah tak ada. So kami risik rumah yang kami beli sekarang. Jadi memang dah lama lah tunggu berminat rumah tu. Tapi tiba-tiba sekarang ada orang nak jual. Alhamdulillah kami dapat beli. Dengan cerita juga yang nombor tu pun sama. Ya, nombor rumah rumah pertama tu sama dengan nombor rumah yang dibeli sekarang. Alhamdulillah, rezeki tak salah alamat kan. Jadi dengar cerita juga daripada owner rumah bagi penurunan harga 3 kali penurunan harga. Daripada buka harga dia RM460,000, betul? Ya. Dan akhir sekali diberi dengan harga RM400,000, betul kan? Jadi apa perasaan Cikgu Azmida dengan Cik Kamarul Zaman selepas penantian selama 12 tahun ni? Bila dah turun kali pertama, kami pun tak haraplah nak beli sebab tak cukup bajet. Bila penurunan kali kedua, kami kira-kira balik cukup bajet, tapi masih tak mengharap lah. Tapi kali ketiga punya penurunan tu, kami dah nekat, memang kami belilah.
Saya pun terkejut sebenarnya sebab sebelum ni Isteri saya dah kata dia minta 5,000 lagi turun dari 435,000 menjadi 430,000, tapi owner tak bagi. Lepas tu dia kata owner turun sampai 400,000. Saya tanya dia balik, betul ke? Dia kata betul. Jadi saya pun terkejut jugalah. Dah. Setuju tu lah. Terus setuju lah. Alhamdulillah rezeki. Sepanjang berurusan dengan tim Safrish, dengan Puan Faiza, dengan Cik Rashid sekali, adakah Safrish membantu Cikgu Azminda dengan Cikgu Azam untuk buat keputusan untuk beli rumah? Ya, terutama sekali Encik Rashid lah. Sangat-sangat membantu. Saya tanya ayah dia jawab tu memang puas hati lah kan. Dan dia tak kira masa. Sabtu, Ahad, malam, pagi dia memang dia memang kan tu. Memang baguslah. Jadi suggestion Cikgu Azminda dengan Cik Kamarul Zaman pada mereka yang masih lagi tak memiliki rumah pertama. Apa suggestion Cikgu Azminda dengan Cik Kamarul Zaman pada mereka yang berada di luar sana? Suggestion saya boleh berurusan dengan syarikat ni. Saya nampak mereka profesional. Puan Faiza dan Cik Rasid dan kru-kru semua memberikan kerjasama yang baik lah. Azminda pula, apa suggestion pendapat? Kalau bagi golongan muda kan, yang tu yang berkemampuan yang ada tu, eloklah beli rumah kan. Awal kalau tak nak cepat, jangan beli rumah yang under construction kan. Beli yang dah subsave boleh. Cari syarikat ni memang puas hati lah saya kata. Memang puas hati kan. Sampai bila Cik Rashid kata turun 400,000 tu, bukan saya yang seronok terkejut, tapi dia yang seronok terkejut. Saya pun dia macam Yelah, penurunan yang sangat tinggi. Jatuh betul Saya rasa dia macam ni. Saya kata kenapa cikgu ni tak gelak, tak apa-apa, saya diam je. Sebab saya melayan kegembiraan dia. Sangat baguslah dia. Dia over excited lah kan. Jadi antara 1 hingga 10 bintang, berapa Cikgu Azminda dengan Cikgu Zaman nak bagi rating pada tim Safrish? Kalau saya memang saya bagi 10 lah. Sebab saya memiliki, saya dapat kan apa yang saya nak kan. Kalau Cikgu Zaman pula berapa 1 hingga 10 bintang? Okey, saya bagi 10 jugalah. 10 bintang juga, Alhamdulillah. Okey, last kita sebut Safrish terbaik, boleh Safrish terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alright, hai, Assalamualaikum. Selamat malam pada anda yang menonton live session Gosip Hartanah di page Safrish. Setiap malam sepanjang PKP ni kita akan bersiaran langsung. Okay, di page Safrish. Malam pun kita ada panel, sebelum tu kita ada panel. Kita dah start pada hari Selasa, which is mungkin ada di antara anda semua yang first time join. Okay, saya mengucapkan selamat datang untuk live session kali ini. Dan setiap malam kita menjemput panel-panel yang berbeza. Daripada malam sebelum ni dan sebelum ni, memang kita menjemput orang-orang yang betul-betul expert dalam bidang masing-masing. Sebenarnya Gosip Hartanah ni bukanlah satu perkongsian yang formal. Dia just satu perkongsian yang santai, dan that's why kita panggil panel-panel yang bukanlah orang-orang yang corporate sangat ke tak. Kita just panggil orang-orang yang sama juga macam anda semua, sama juga macam saya pun semua. So maknanya kita punya perbicaraan ataupun kita punya discussion pada setiap malam adalah satu discussion yang sangat-sangat santai. Alright guys, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Hai, saya Syauki Atta, merupakan tim Safrish. So saya conduct untuk live session setiap malam, which is kita dah buat untuk malam ke-berapa? Kita dah kali ke-berapa? Kita PKP hari ke-7 hari ke-7 kot kita PKP. So maknanya kita dah buat 7 malam berturut-turut live ni tanpa miss. Okay, so saya harap maybe ada di antara anda semua yang dah join live session ni daripada hari first, hari second dan sampailah ke hari ini. Thank you sangat-sangat sebab you all sentiasa support kita punya live session. Dan you all, kalau anda yang baru tonton, I hope you enjoy pada live session pada malam ni, sebab saya nak jemput seorang yang still lagi muda. Okay, by the way dia classmate saya waktu belajar dulu kan. Dia menyambung pelajaran ke Unit 10, tapi saya hanya menyambung pelajaran di rumah sendiri lah kan, baca buku ke apa semua kan. Semuanya ni antara graduan vocational yang menjadilah kan, so maknanya dah masuk universiti apa semua kan. Saya ni terkandas lah, terkandas kan. Alright, okay, by the way tajuk kita malam ini adalah peluang-peluang anak muda. Apa tajuk kita malam ni? Peluang anak muda peluang anak muda untuk menjana pendapatan. Sekejap, saya lupa tajuk malam ni. Sekejap.
Alright, okay. Tajuk kita malam ni adalah peluang anak muda buat duit sambil belajar. Okay, saya tahu mesti ada di kalangan anda semua yang menonton live session ini adalah seorang student, and that's why saya panggil student juga untuk menceritakan pengalaman macam mana dia start business waktu belajar. Which is dia ni kan, kalau nak cerita pengalaman dia ni member saya ni, dia adalah seorang yang tak pernah business waktu belajar. Dia ni suka beli barang-barang kawan je kan. Contoh ada classmate saya jual apa-apa, dia suka beli je. Memang dia tak business langsung. Right? Tiba-tiba dia start belajar dekat Uniten. Saya tak sure kenapa dia tiba business. So maybe dia boleh sharing pengalaman dia malam ini. Alright. So that's why kalau you all yang menonton live session malam ini, kalau you all student, live malam ni sangat-sangat bagus untuk you all dengar. Alright guys, sebelum tu saya nak buat short reminder kepada anda yang belum pernah, kalau anda yang belum lagi share ke live ni, you all boleh share dulu live ni. Sebab apa, kita nak berikan e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja. Alright, e-book yang bernilai RM199 secara percuma saja. Dan e-book ni akan menerangkan kepada anda apakah step by step, langkah demi langkah macam mana kita nak memiliki properti kita sebelum umur 30 tahun. Dan syarat dia adalah just tekan button share. Kalau you all dah share, boleh komen dan share dekat bawah. Dan tim kita dalam 15 minit selepas live dia akan berikan link untuk you all download e-book tu secara percuma saja. Which is e-book tu sangat-sangat powerful, sangat-sangat berguna untuk anda yang maybe tercari-cari apakah step by step untuk kita beli properti kan, atau beli hartanah. So you all boleh download e-book tu secara percuma saja. Alright, sebelum tu saya nak baca kejap lah apa-apa yang ada dekat sini kan. Alright, Fatin Khalid, hi. Okay, hi. Siapa lagi ada? Siti Munirah Zidani. Hai Siti Munirah Zidani, siapa lagi? Siti Syahidah, hai. Siapa lagi ya? Nur Amanina. Okay, hai. Alright, siapa lagi ada? Okay, alright. Thank you Nur Amanina. Okay, Nur Amanina dan share. Okay team, minta take note Nur Amanina dia dah share. So make sure kalau dia tak download e-book tu, minta you all PM Cik Amanina untuk berikan link e-book kepada beliau. Alright guys, so I hope you all semua ready pada malam ni. Okay guys, siapa yang ready boleh komen ready kat bawah sebelum saya nak jemput saya punya panel pada malam ni. Kalau dah ready, you all boleh komen ready kat bawah. Dan kalau you all clear dengan suara saya, you all boleh komen clear dekat ruangan komen. Okay, saya tak nak macam semalam, takut ada gangguan ke apa semua kan. In case kalau ada gangguan, you all boleh inform kat kita untuk kita improve. Minta betulkan suara ke apa semua kan. So kalau okay semua, saya akan start live session pada malam ini. Ready? Okay guys, cantik. Siapa lagi? Dah ready boleh komen ready kat bawah. Sebelum saya nak jemput saya punya panel pada malam ini, dia akan ceritakan pengalaman dia A to Z. Dan mungkin you all boleh dapat sedikit input kalau you all still lagi student kan, nak cari peluang-peluang untuk menjana pendapatan. Boleh dengar dia punya sharing lah. Okay, thank you siapa dan share. Okay, siapa dan share ni? Okay, thank you. Aizaimah ready. Okay, thank you Cik Fatin Khalid. Okay, thank you. Alright. Okay, Nur Hanida, Mat Rose. Okay, thank you Puan Nur Hanida dah share. Alright, ready. Okay, alright, semua ready. Okay, ready. Okay guys, let's start. Saya akan jemput kita punya panel pada malam ini. So, saya menjemput Nur Najwa binti Tajuk Arifin. Alright. Okay Najwa, kenalkan diri. Okay, dengar tak? Okay guys, dengar tak? Kalau tak dengar ke apa, you all boleh komen kat bawah, dengar ataupun tak. Kalau dengar boleh komen dengar. Dengar ke? Alright, okay. Kalau dengar boleh komen dengar kat bawah. Okay, dengar. Okay, boleh start Najwa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Okay, pertama sekali saya nak cakapkan terima kasih kepada Syauqi dan juga tim Safrish sebab sudi jemput saya dan juga buka peluang untuk saya untuk share secara live dekat FB ni. Okay. Bagi siapa yang tak mengenali saya, nama saya Nur Najwa. Saya merupakan student, full time student degree in HR di Uniten, Universiti Tenaga Nasional, dan tahun ni adalah merupakan tahun akhir saya lah di pengajian saya di Uniten. Okay. Bagi saya, tajuk untuk hari ini peluang anak muda buat duit sambil belajar adalah sangat bagus, terutama untuk anak muda, student, lagi-lagi kita tengah pandemik ni. Betul tak? Betul tak? Siapa student boleh
Komen betul tak? Maknanya walaupun ada keadaan pandemik, you still lagi boleh buat bisnes kan? Walaupun online ke apa ke, maknanya peluang untuk buat bisnes tu ada je. Kan you akan nak tahu satu benda, nak tahu waktu pandemik ni baru seketak buat bisnes, you kena faham satu benda. Walaupun orang duduk kat rumah, tapi ekonomi still lagi ada dekat luar. Bermakna duit kita dapat bulan-bulan, orang of course dia akan spend. I think dalam 3 billion every month untuk orang spend setiap bulan, sama ada makan ke minum, dia akan belanja kan. Tak ada lagi orang setakat ni yang dapat duit bulan-bulan dia kunyah terus duit tu. Tak. Of course dia akan belanja, sama ada makanan confirm. So that's why banyak company-company SME yang waktu PKP ni sangat-sangat boom dia punya business. So that's why kalau you all yang as a student belum lagi start business, mungkin boring-boring dekat rumah kan, asyik main phone je tak nak buat apa, mungkin you boleh start untuk ada business. Just tak payahlah buat business besar-besar, just jadi dropship ke apa ke, tak perlu modal yang besar untuk you start business. Alright, okay. Okay, betul tak? Okay, ramai kata betul. Alright, okay, teruskan. Okay, sebelum kita nak start sesi soal jawab ni, boleh tak saya nak share sikit dengan korang journey saya sebelum start business. Siapa yang nak dengar? Korang komen sikit. Kalau nak dengar boleh komen nak dengar. Mungkin cerita dia menarik sikit sebab saya kenal dia dulu memang dia tak nak start business. Kalau you all nak dengar boleh komen nak dengar dekat bawah. Kan mungkin ada juga yang macam dia ke tak pernah start business langsung waktu belajar, tiba-tiba mimpi ke apa nak buat business kan. Kalau nak dengar cerita dia boleh komen nak dengar dekat bawah. Alright, saya sure mesti ramai di antara yang join ni mungkin you all adalah student. Alright, mungkin you all adalah student, so bagus untuk you all dengar live session pada malam ni. Alright, Fatin Khalid dah dengar. Ramai nak dengar Okay, ramai nak dengar. Okay, boleh start. Okay, bagi siapa yang kenal saya dalam live ni, korang semua tahu yang saya ni bukan business person. Saya bukanlah datang daripada family background yang ada buat business. Dan saya memang tak minat buat business. Even saya graduate diploma in marketing, 4 tahun belajar marketing. Tapi saya tak minat buat business. Tapi since umur saya meningkat ni, saya adalah sikit kesedaran betapa pentingnya kita nak kena ada saving sendiri. Betul tak semua? Kita muda-muda ni kita kena ada saving sendiri. Okay, mulanya cerita bila saya buat bisnes ni adalah hujung tahun lepas, 2020, which is saya banyak tengok kawan-kawan saya yang student, diorang buat bisnes. Jadi dari situ saya terinspirasi. Saya tengok cakap, bestnya dia ni buat bisnes, rajin. And then ada satu hari tu saya reply lah story kawan saya ni. Saya cakap, bestnya jadi kau, kata rajinnya kau buat bisnes. Saya cakap macam tu. And then start tu lah dia motivate saya. Dia cakap, okay, inilah sebenarnya masa untuk kau start buat bisnes sebab kau student. Target market kau senang. Kau boleh promote dekat kawan-kawan. Kawan-kawan mesti nak support. Betul. And then kau nak kena ada saving sendiri. Mestilah kau kena start daripada sekarang. Kalau bab-bab pasal nak pegang stok semua tu, itu bukan masalah. Tapi masa tu mentality saya macam, alah, aku student, aku nak kena fokus, nak kena commit kelas online, aku nak kena buat projek, aku nak kena buat assignment. So saya mentality benda ni menarik. Okay, siapa student kat sini yang dia ada negative thinking macam tu? Kan dia kata, aku tak boleh lah, aku student, aku kena fokus belajar lah, aku ni. Siapa ada pernah berfikir macam tu lah? Mungkin waktu you all belum start business, you all ada mentality yang aku tak boleh buat business. Aku busy. Aku tak ada masa lah. Siapa ada mentality macam tu? You all boleh komen. Baik dengan aku cepat kan. Siapa ada? Sometimes kadang-kadang kita nak start business kan. Kita nampak best lah. Kita terinspirasi dengan kawan kita. Dia macam, tak apalah, aku busy lah sekarang. Tak apalah, biarlah kan. Sedangkan every day kita main phone. Betul tak? Every day kita ngadap phone. Every day kita buat macam-macam dengan phone kita kan. Why not kita allocate masa kita sedikit untuk kita start promoting ke apa semua kan, betul tak? Okay guys, betul. Ramai yang bersetuju. Maknanya benda tu bukanlah benda yang pelik. So you all tak perlu malu benda tu. Ramai je student ada negative thinking macam tu. Which is benda tu memang normal, tak ada masalah. Right, yang penting you all sedar kan. Yang masalahnya tak sedar-sedar ni kan. Itu paling masalah lah kan. Macam Najwa daripada zaman belajar sampailah umur dah berapa? Umur dah 20, 21, 22. Baru dah terbuka hati nak buat bisnes. At least dia dapat jugalah kesedaran tu, hidayah tu dapat juga kan. Mana maybe you all yang dapat hidayah malam ni kita tak sure lah kan. Alright. Okay, sambung lagi.
Okay, bila dah ada, okay, itu ceritanya lah bila saya start ada terdetik nak buat bisnes, tapi tak ada tindakan lah masa tu. So start saya buat bisnes ni adalah tahun ni, baru lagi. Mungkin dalam live ni ramai yang memang berpengalaman, dah pernah buat bisnes daripada saya. So ceritanya saya start bisnes ni awal tahun ni, Mac 2021, saya start jadi ejen. Saya jadi ejen kepada sebuah produk FNMB iaitu susu Nilofa. Mula-mula start jadi ejen lah. And then so far Alhamdulillah, walaupun panjang lagi perjalanan saya, banyak lagi benda saya kena capai, tapi so far Alhamdulillah lah, progress saya nampak dalam diri saya. Saya daripada ejen, saya dah upgrade, saya daripada mini ejen, saya jadi ejen, and then saya upgrade jadi stokis sekarang. Dan Alhamdulillah saya ada beberapa lah anak tim bawah saya. Yeah, you all nampak tak dia punya progress? Kan daripada apa? Mini ejen Mini ejen. Okay, mini ejen, dia naik ejen, naik stokis walaupun seorang student kan. Progress tu kan, kalau you all siapa yang follow dia kat Instagram nampak dia punya progress. Everyday dia hantar stok, everyday dia COD dan sebagainya walaupun dalam keadaan PKP, pandemik kan. Which is tiba-tiba pula Nilofa sekarang viral macam-macam isu kan. So maknanya mudah lagi lah dia untuk buat marketing dan sebagainya. Alright, apa lagi nak share pengalaman bisnes? Okay, itu permulaannya lah. Itu start permulaannya. Itulah start journey saya bila saya start bisnes. Itu sedikit sebanyak lah untuk korang tahu. Okay. Bolehlah start sesi soal jawab. Okay, alright. Okay, sebenarnya setiap orang dia ada dia punya journey cerita dia macam mana lah. Mungkin buat first tak jadi, kan buat tu tak jadi, tiba-tiba mungkin kita tak, sebenarnya dalam life kita tak tahu apa yang kita buat betul-betul akan boom. Kan ada orang buat macam ni tiba-tiba tak jadi, dah try the best tak jadi. Tak apa, at least you start give up bermakna you still ada peluang untuk berjaya. Serius. So kalau once kita buat something tu tiba-tiba kita fail, kita gagal, bukanlah bermakna kita akan gagal buat selama-lamanya. Tapi mungkin ada benda-benda yang kita kena repair, ada benda yang kita kena structure balik untuk kita start bina perjalanan bisnes baru kita. Kan katakanlah you dalam umur dalam 19, 20, katakanlah you buat 2-3 benda tak jadi, which is benda tu kan janganlah anggap benda tu macam dah pengakhiran hidup you, tak ada masa depan dah. Sebenarnya you just anggap okay aku buat bisnes ni, okay tak jadi tak apa, aku buat lain pula. Maknanya you sebenarnya waktu muda ni you tengah cater pengalaman, tengah ambil pengalaman ni. So nanti you akan nampak satu you punya pengalaman yang solid. Oh buat macam ni kan. You sebenarnya dalam learning process. Sebenarnya you all dalam bisnes awal-awal ni, muda-muda ni you still lagi dalam learning process. So maknanya jangan risau untuk buat silap. Jadi ke tak jadi ke, which is benda tu common dan normal. So jangan risau tentang kegagalan. Sebab apa? Kalau you gagal sekalipun, you bukanlah menanggung rugi yang terlalu besar. Bukanlah rugi puluhan ribu, bukanlah rugi berjuta. Mungkin you just maybe rugi stok macam tu je. Tapi kalau you start business tanpa modal, maybe jadi dropship ke, you tak ada rugi apa-apa pun. Kan? Selagi you tak keluarkan, mungkin tak allocatekan duit untuk you punya business, tak rugi apa-apa pun. That's why starting business, cadangan saya mulakan dengan business yang tanpa modal. Alright? Business yang tanpa modal. So bila you start business tanpa modal, maknanya probability kalau you gagal sekalipun, you bukanlah gagal yang terlalu, maksud apa lah Jual? Gagal yang terlalu teruk lah, tak tragis sangat lah gagal tu, just okay gagal tak apa, aku benda baru. Nampak tak? So always trust the process. You belajar sikit kan. Maybe sekarang jadi stokis, lepas tu nanti maybe one day saya sure, maybe tak sure Najwa ada planning akan continue dengan Nilofa ke tak. Maybe dia nanti dah akan buat bisnes lain pula, tapi dia nampak lah dia punya structure business tu, sistem business tu. Oh kalau aku nak buat aku punya produk sendiri, aku kena ada stokis, aku kena ada manager. Dia nampak dah. So maknanya ilmu untuk guidance orang, dia punya anak team pun dia dah ada. That's why saya kata first kali bisnes you buat adalah bisnes untuk you belajar. Jadi ke tak jadi ke, which is benda tu normal. Tak jadi tu biasa. Kalau tak jadi, buat yang baru pula supaya jadi lebih baik. Guys, saya macam tak sangka malam ni ramai yang menonton kan, ramai yang menonton untuk live session pada malam ni. Okay guys, kalau you all yang baru menonton live kali ni, first time join live session ni, you all boleh tekan button share dan make sure lagi ramai kawan-kawan you all yang tahu tentang live session pada malam ni. Which is tajuk malam ni sangat interesting, especially untuk golongan muda yang maybe nak start ada business. Saya bukan panggil orang yang, kalau saya panggil taikun ke kan, yang dahsyat-dahsyat kan, mungkin lah you all rasa macam jauh sangat dengan diri you all. Tapi saya panggil orang yang sama level dengan kita je. So you all pun rasa macam tak jauh sangat. So maknanya kita pun boleh ambil sedikit ilmu. Sekarang saya panggil ke kawan saya yang dahsyat-dahsyat sangat kan, you all tak boleh kecap, kesian pula kan. So saya panggil just
Sama je macam kita semua. So you all jangan takut. Kalau you all still belum buat business, jangan takut. Follow je apa yang Najwa share malam ni. InsyaAllah you all akan dapat something yang sangat-sangat best untuk live session pada malam ni. So kalau you all nak tahu, saya nak berikan e-book secara percuma yang bernilai RM199 for free untuk siapa yang share live session pada malam ini. Okay, so nanti tim kita akan berikan pin. Kalau you all nak e-book tu, boleh share. Kalau dah share, boleh komen dan share kat bawah. Tim kita akan PM you all untuk berikan e-book step by step macam mana kita nak beli rumah pertama kita. Alright, Najwa boleh sambung? Okay, soalan Okay, soalan Okay, kita bacakan soalan kat Najwa. Which is okay guys, kalau you all ada soalan, kejap lagi kan, saya akan bacakan soalan you all boleh tanya dekat ruangan komen. So nanti bila kita dah masuk tengah-tengah sesi ke kan, saya akan bacakan you all punya komen-komen dekat ruangan komen. Guys, 25 orang lah. Dahsyat lah malam ni. Bagus. Kalau you all tak share, memang saya tak tahu cakap apa. Tolonglah share live pada malam ni, okay? Alright, soalan pertama. Okay, tadi kita dah share tentang turning point. Mungkin dah cerita kot tadi kan? Turning point dah cerita kan tadi kan? Macam mana tiba-tiba buat bisnes dah cerita kot kan? Okay, turning point dah cerita lah. Kita pergi ke next soalan seterusnya. Kenapa Najwa rasa kan anak muda ni kena start business? Okay, which is dia kata, aku student aku tak buat apa-apa. So aku student tunggu waktu kerja lah. Aku start ada income apa semua kan. So apa komen Najwa? Okay, bagi saya kenapa student anak muda patut start business masa muda ni. First, sebab kita student ni kita tak ada komitmen yang berat. Betul tak? Exactly. Kita tak ada komitmen yang kena bayar rumah ke, nak kena bayar duit kereta ke, nak kena jaga anak ke. Kita tak ada komitmen tu. So apa alasan kita kata, okay mungkin ada student yang kata adalah komitmen aku kan student, aku nak kena komit kelas, aku nak kena buat projek, aku ada assignment. Tapi itu sebenarnya alasan. Itu sebenarnya alasan. Exactly. Yes, betul. Tu hanya alasan je. Yang membuatkan kita tak boleh start business. Itu first. Betul. Yang second, bagi saya percaya dengan kata-kata ni, kenapa kita boleh kenapa kita boleh ada saving sendiri awal, kenapa kita boleh ada keselesaan awal, kenapa kita nak buat sekarang. Mentality student sekarang, termasuk saya lah, mentality student sekarang kata, okay tak apalah, nanti tunggulah aku lepas graduate nanti umur 30 macam tu, barulah aku cari duit. Kenapa nak kena susah-susah sekarang? Inilah ayat ni lah yang saya percaya kita sebenarnya boleh, kita waktu muda ni kita boleh capai saving sendiri. Sebab bila kita usaha waktu muda ni, kita dapat cari banyak pengalaman tau. So kita boleh rehat awal. Kalau kita usaha daripada sekarang, kita boleh rehat awal, insya-Allah lah. Kalau kita buat betul-betul, kita boleh rest awal lah. Itu second lah. Third bagi saya, sebab kenapa patut kita buat business ni, sebab kita student ni, kita buat kita buat business, kita boleh bina kekuatan diri dan kita boleh gain pengalaman. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab bila kita kena belajar, kita kena buat business, kita kena uruskan banyak benda. Kita kena fikir banyak benda, kita kena urus duit ke apa semua, banyak benda. And then kita banyak kena deal dengan orang. So sikit sebanyak benda ni boleh buka mata kita, buka minda kita, cara untuk kita uruskan, cara kita nak kawal emosi kita, cara kita nak komunikasi dengan cara kita nak communicate dengan orang luar, cara kita nak uruskan duit kita. Betul tak? Betul. Nampak tak? Walaupun student dah start ada saving. Okay guys, siapa kat sini yang nak ada saving macam Najwa? Ya boleh komen nak kat bawah. Nampak tak? Kan, you still lagi student, boleh ada saving, kira dahsyat lah kan. Tak semua sekarang ni kan, ramai orang cakap, bro mana boleh ada saving bro, aku student bro, tak ada saving, aku takkan mampu ada saving. Nampak tak? So terlalu banyak negative words ataupun negative thinking yang kita selalu cakap. Saya nak cakap maknanya that's why saya panggil Najwa malam ni, benda ni proven, benda yang dia dapat jadi walaupun dia student, dia dah start ada saving. Okay, rahsia lah saving ni berapa, ingat tanya saving ni berapa. So tapi yang penting ada, betul tak Najwa? Betul. And kenapa lagi satu, kenapa kita patut buat saving ni, sebab mungkin bila kita mula-mula bisnes ni tak banyak lah yang boleh kita bantu. I mean kat sini point saya adalah kita dah umur 20-an ni, kita tak sepatutnya 100% depends on kita punya family. So bila kita ada saving sendiri ni, at least lah masa mula bisnes ni kita ada something yang kita boleh bantu walaupun tak banyak. Tapi kalau lambat laun kita akan, bila kita usaha betul-betul, kita dapat lah apa yang kita nak. Kita dapat saving yang mungkin dalam sebulan kita boleh bagi parents kita
sekian-sekian amount macam tu. Ribu-riban. Mana tahu kan. Ribu-riban kan. InsyaAllah. So nampak tak, once kita, maybe lah betul lah Najwa cakap apa, dia kata walaupun tak boleh bagi banyak, at least kita dapat nampak yang kita buat something tu, kita boleh bagi dekat family kita. Walaupun tak banyak, mungkin 100 ke 200 ke, at least nampak, oh aku benda ni aku dah boleh bagi allocate sikit dekat family aku. Maknanya benda tu bagi saya itulah kepuasan, betul tak Najwa? Betul. Walaupun tak banyak, betul tak? Walaupun sikit kan, mungkin lah kat family kita mungkin nak, yelah komitmen orang mestilah banyak apa semua kan, tapi at least walaupun dapat sedikit dia rasa macam wah okey tak apa, kau buat apa kau nak buat, betul tak? Okay, nampak tak guys? So that's why bila dah start ada saving, Najwa dah boleh start plan dah, maybe saving tu dia nak buat apa. Nampak tak Najwa, apa kalau boleh share, apa planning saving? Tak ada plan lagi? Ada masa purpose saya start business, saya tak ada planning lagi. Tapi bila kita dah start business ni, adalah sikit-sikit kita plan. Contoh kalau kita ada saving ni, ini impian saya tahu, walaupun impian ni macam besar sangat, tapi bagi saya insyaAllah one day saya boleh. Sebab bila terdetiknya saya ni banyak pergi COD rumah orang tau. So saya banyak tengok rumah orang. So saya cakap, bestnya ada rumah macam ni, bestnya ada rumah besar macam ni. Walaupun impian tu besar sangat, tapi saya percaya cakap kita start daripada bawah lah, kita mula walaupun tak banyak, tapi insyaAllah one day saya planning nak beli rumah. Tapi amin guys, boleh aminkan guys. Boleh komen amin dekat bawah kan. Najwa dia kata saving dia untuk dia beli rumah. Ya boleh komen. Boleh komen amin dekat bawah. Kalau boleh sebanyak 24 orang ni boleh komen amin dekat bawah. Kita doakan supaya impian Najwa untuk ada rumah sendiri tercapai kan. Amin. Okay, di rumah Najwa Arifin. Okay, biasa menyokong Okay, alright. So betul kan, dia is okay lah kalau kita kata mungkin macam besar sangat, tak apa, at least bukan tahun ni kita capai, mungkin next year ke, mungkin tahun ketiga ke tahun keempat, kita tak tahu. At least kita dah start ada saving, kita ada start ada planning. Saving tu bukanlah bermakna Najwa kata saving tu aku nak payah cash rumah yang bernilai ratusan ribu ringgit, tu tak bijak. At least you ada 10% deposit pun, which is okay lah kan. First home, katakanlah Najwa sekarang dah start saving, katakanlah sebulan dalam RM500 kan. Kalau RM500, RM500 darab 12, kalau konsisten setahun dah RM6,000. RM6,000 darab katakanlah 5 tahun. Najwa dah buat RM30,000. So maknanya kalau dah ada RM30,000 konsisten setiap bulan dia buat, bermakna after 5 years dia dah boleh start beli rumah yang bernilai RM300,000, which is dia ada cash in hand. Bermakna katakanlah dia dah start kerja, dia pun dah ada dia punya saving 10% deposit untuk dia punya rumah, katakan RM30,000 kan. Maknanya dia tak ada isu lah. Mungkin kawan-kawan dia waktu tu struggle untuk aku APF pun tak dapat lagi. Yang kebiasaannya kalau orang 10% deposit ni dia pakai duit APF kan. Aku APF pun tak dapat lagi, macam mana aku nak start ada saving kan. Nanti Najwa dia dah dia punya saving dah ada, so boleh pakai untuk deposit rumah. So maknanya EPF dia tak kacau. So boleh pakai untuk hari tua nanti. Nampak tak? That's how you plan you punya financial. Start plan. Walaupun mungkin kata jauh lagi lah saving pun baru ciput macam ni. Mungkin tak nampak sekarang, tapi along the way you akan nampak yang sebenarnya apa yang aku simpan hari ni, one day dia akan nampak dia punya hasil. Walaupun sikit-sikit, sebulan 200-300 ke, sebulan 400-500 ke, which is okay. Yang penting you ada attitude untuk saving. Inilah benda yang saya suka cakap. When you start ada duit, please saving. Okay, jangan nak start spend ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Mungkin which is kalau perempuan kan dapat duit je pergi maybe Prada ke, pergi apa nama tu, Watson, Guardian, everyday offer, you apa suka sangat pergi situ, which is okay. Kalau you nak allocatekan duit you untuk enjoy, maknanya you nak reward diri you, tak ada masalah. Tapi janganlah semua duit setiap kali dapat untung habis semua, that's why bila Najwa lah start nampak duit ni kena allocatekan untuk saving, duit ni kena allocatekan untuk restock ke apa semua, duit ni allocate untuk belajar, maknanya dia dah start plan dia punya duit walaupun tak banyak. Nampak tak? Sebenarnya duit ni bukanlah kita kena urus waktu dia banyak. Ada orang cakap, aku duit tak ada, buat apa aku nak urus? Aku duit aku tak banyak, aku nak urus benda apa kan? Sebenarnya awal-awal ni kita bina habit, kita bina attitude menyimpan. Kalau katakanlah walaupun kita dapat sebulan RM20, RM30 kita saving pun, kalau attitude tu, habit tu kita ada, kita dapat sebulan RM10,000 pun, kita still ada habit yang aku nak make sure aku nak simpan 10% sebulan, make sure aku nak simpan 20% sebulan kan. Ada orang yang
start saving, dia that's why bila start ada habit, dia akan jadi ketagih. Every month dia nak simpan. That's how macam mana berlaku dekat partner saya lah kan. Dulu dia ni adalah seorang sangat-sangat boros. One dia start baca buku, one kita start, saya cakap dia saving. Dia start ada saving. Kan. Ada orang cakap 10% kan. Ada juga orang yang dia macam hype sikit, 50% daripada income dia saving. So apa? Yang contoh macam Najwa dia kata, aku tak ada komitmen apa-apa. Why not aku saving? Sekarang lah masa terbaik untuk dia saving. Once dia start ada komitmen, susah gila nak saving. Okay? Ada orang cakap, boleh lah student, boleh lah saving kan. Waktu kau student, kau tak saving pun. Betul tak? Waktu kau tak ada komitmen, kau tak saving pun. Betul tak? So maknanya, kita start daripada awal. Kita start saving tu daripada awal. So maknanya kita dah start bina habit tu, once kita dapat gaji banyak mana pun, income banyak mana pun, kita akan disiplin, duit aku kena saving. That's how keluar satu ayat ni, satu buku dia, diri kita dulu. Pay yourself first. Bayar diri sendiri dulu sebelum kita nak bayar benda lain. Maksudnya bayar diri sendiri ni apa? Kita kena bayar at least 10% daripada income kita kena simpan untuk kita punya future. Katakanlah you seorang yang bergaji RM1,000, at least 100 wajib simpan. Itu tak boleh kata apa yang wajib simpan. Katakanlah kau tak cukup duit macam mana pun, kau wajib bayar diri sendiri dahulu. That's why apa yang Najwa buat sangat-sangat betul, sangat-sangat tepat. Dia start saving untuk diri dia. So macam tahu, aku tak ada komitmen banyak sekarang ni. Aku tak ada benda nak bayar sangat. So why not aku start saving? So bila start saving, maknanya dia dah start bina habit untuk menyimpan. So itulah benda paling basic untuk kita nak ada rumah, which is saving. Okay, saving benda yang paling basic sebelum kita nak cerita pasal deposit rumah ke, pasal apa ke, benda tu paling basic, saving. So you start buat bisnes kecil-kecil, you start ada saving, which is benda tu satu kejayaan besar lah bagi saya. Kalau you seorang student, you dah start ada mentality untuk aku kena simpan duit aku, kena simpan duit aku. Bagi saya itu adalah kejayaan yang paling besar as a student. Setuju tak Najwa? Betul, saya setuju. Student ni kadang-kadang dia senang dapat duit, so dia pun senang untuk menghabiskan duit. Betul. Betul tak kan? So maknanya semuanya balik pada planning lah. Bagi saya kalau you start waktu belajar pun dah ada mentality untuk saving, bagi saya future you cerah masa depan lah. Macam cakap masa depan you cerah untuk ada apa-apa je lah. Sebab apa? You dah start ada saving. Kan? Kalau orang cakap you kena invest kat sini, beli property semua. Kalau you tak ada saving, memang tak boleh buat apa-apa. Benda tu basic gila-gila. Saya tak tahu nak kata benda tu basic macam mana, tapi benda tu memang asas gila-gila. Base, tapak yang paling asas kena ada saving. Once you start ada saving, you kena start ada takaful, start ada protection. Maknanya lindung diri, lindung harta. Itu ayat aku bagilah kan. Maksudnya kita kena start ada takaful untuk kita protect diri kita. Dan maknanya kita dah start ada harta, kita dah tak risau dah, kita dah dilindungi. Alright guys. Okay guys, kalau siapa yang menonton live ni, ramai yang menonton live ni. Ramai fans Okay guys, kalau siapa yang menonton live ni, kalau you all belum share lagi, boleh tolong tekan button share dan make sure lagi ramai orang menonton live session pada malam ini. Okay, saya baca soalan jap. Kalau soalan. Soalan. Okay, ada soalan pada Nur Amanina. Kalau dah promote dengan kawan atau family tapi tak ada sokongan pun dari diorang, confirm down, negatif and akan rasa give up. If jua ada dalam situasi macam ni atau hadap, so macam mana nak jawab? Bangun balik. So macam mana? Solution. Kalau dah promote dengan kawan atau family tapi tak ada sokongan pun dari diorang, confirm down, negatif, ada rasa nak give up. If jua ada dalam situasi dia macam ni atau pernah hadap, macam mana jua bangun balik? Okay, nak kata pasal bisnes ni ada orang tak support ke apa, memang benda ni memang biasa berlaku. Even pengalaman saya ini pengalaman saya pernah berlaku dekat saya, ada customer yang cakap face to face tau. Dia cakap produk saya ni kenapa aku nak beli produk kau ni? Dah lah mahal. Taraf international pun tak mahal. Serius lah ada cakap macam tu? Ada. Ini benar ini bukan cerita tipu, ini cerita benar. Okay, tapi masa tu saya tak simpan dalam hati lah. Saya anggap benda ni cakap bila orang cakap benda ni, kita jangan down. Kita ambil benda ni sebagai bakal semangat kita. Tapi masa tu bila dia cakap tu saya just senyum je lah. Saya tak cakap apa-apa pun. Tapi kita anggaplah benda ni benda ni lah yang buatkan aku bakal semangat aku untuk promote. And kita kena percaya macam ni. Kalau family tak support, kalau kawan-kawan tak support, kita percaya rezeki Allah tu ada. Kita tak semestinya kalau family tak support,
kawan-kawan tak support, rezeki tu tak ada. Mungkin kita boleh kita tulis balik kesalahan kita apa. Kita fikir balik, kita muhasabah balik kenapa orang tak support aku. So kita tulis kesalahan kita. Sebenarnya bila kita kata tak ada orang support ni, sebenarnya kita jangan salahkan orang tu. Kita tengok balik diri kita, mungkin kita ada salah. So kita tulis, contoh salah aku, okay first mungkin aku tak sedekah. Mungkin aku tak ada giving, aku tak keluarkan duit aku. Ataupun Betul. mungkin usaha aku tak cukup sebenarnya. Aku sekadar promote content daripada HQ bagi. Aku sekadar promote benda yang ada je. And then kita harapkan orang support kita. Itu sebenarnya itulah apa yang saya terapkan dalam diri saya. Dalam bisnes ni memang ada turun naik dia. Memang ada, itu memang berlaku lah. Saya mengaku memang ada berlaku. Tapi kita tak boleh, kalau orang tak support je kita give up. Okay, macam saya nak cakap ini apa yang saya belajar. Dalam Malaysia ni populasi ada 32 juta lebih. Kalau kawan-kawan tak support, family tak support, tak semestinya orang lain tak nak beli. Sebenarnya masa PKP ni orang beli je, tapi orang tak beli dengan kita. Betul. Ini apa yang saya belajar lah. Apa yang saya belajar. Betul. Ni apa yang Dr. Azizah bagi tahu, betul tak? Data tu. Betul. Jadi kita try promote dekat tempat lain. Kita cari, kita bina strategi. That's why kita perlukan ilmu. Kita kena cari ilmu ni. Kita kena belajar ilmu macam mana nak promote, macam mana kita nak tarik customer. So kita tak, kalau Nina ni kawan saya, budak Niten. Jadi Nina jangan down bila rasa nak give up ke apa. Jangan. Kita bukan saya tak perfect, tapi apa yang saya boleh kata, kita back to Allah lah. Kita tanya, kita muhasabah diri, apa salah aku. Mungkin aku tak sedekah ke, bila bisnes ni ada dua benda. Kita kena buat hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Jadi Tengok guys. Kita muhasabah lah, kita buat baik tak dengan kita buat tak, kita bagi tak hak apa yang Allah nak, kita buat tak, kita berbaik tak dengan manusia. Jadi kita muhasabah diri balik. Mungkin biasalah tu, kalau pasal orang tak sokong kita tu, benda tu biasa. So bila macam saya dah kena, saya beberapa kali lah orang persoalkan pasal harga, orang persoalkan pasal produk, benda tu biasa. Tapi jangan take too serious lah. Korang kalau korang take serious benda tu, korang tak ke mana, korang tak boleh nak pergi jauh. Okay, soalan cukup mas soalan Najwa. Waktu Niloufar viral baru-baru ni, so far macam mana business? Still lagi okay ke tak okay? Cakap komen. Okay, sejujurnya lah, ini tak ada bias ke apa. Sejujurnya saya memang down. Saya down sebab saya cakap, ya Allah, apalah ujian aku ni. Saya jujur, saya cerita kat kawan saya, cakap, aku down lah. Kenapalah orang nak kecam. Kalau salah founder saya tu, itu antara dia dengan Allah lah. Biarlah dia uruskan dengan Allah. Saya tak adalah nak kata backup ke apa, tapi saya fikir cakap, ya Allah, aku nak cari rezeki ni. Kalau dia buat salah and then orang kecam macam tu, apa nak jadi dengan bisnes aku ni kan. Tapi masa tu saya memang down lah. Saya macam kurang promo. Saya fikir apalah orang nak cakap ni, apalah orang cakap pasal aku ni kan. Saya banyak lah terima benda-benda macam tu. So saya elakkan tengok social media. Saya elakkan tengok benda-benda viral ni, cerita pasal Niloufar itu, Niloufar ini kan. So kita elakkan benda tu supaya kita tak terjerumus lah. Sebab kita ada impian kita sendiri. Dekat dalam tim Niloufar ni beribu-ribu orang yang under dia tau, partner dia, stokis dia punya leader, dia punya agent, ramai. So bukannya kita buat something tu kita nak depends on founder kita ke, tak. Kita nak buat, kita ada impian kita nak buat bisnes. So kita jual produk, kita bukannya jual founder kita. So biarkan dia, bila dia buat salah atau apa, itu antara dia dengan Allah lah. Kita buat kerja kita. Itu apa yang saya terapkan. Tapi jujurnya memang saya down lah masa tu. Tapi saya bangkit tak lama pun. Lepas tu saya suka hatilah orang nak cakap apa, aku nak cari rezeki aku macam tu. Itulah apa yang Betul. Nampak tak? Sebenarnya dia real situation lah. Dia pengalaman waktu viral hari tu. Kita teruk juga dia pecah hal lah hari tu kan. Okay, tak apa. Right? Okay, kita baca apa lagi? Okay, alright. Anak muda wajib buat saving. Yeah, exactly. Puan Syarina. Cikgu Syarina. ENT. Okay, alright. Okay, ada soalan. Apa plan selepas ni? Okay, planning. Apa plan Najwa sebenarnya? Plan maksudnya dari segi bisnes saya ke macam mana? Soalan ni tak berapa sharp. Okay, tak apalah, bagi daripada segi bisnes. Dari segi bisnes saya banyak plan saya ni. Saya banyak impian lah, target saya.
saya nak ada team saya yang lebih ramai, tapi saya pun ilmu saya tak berapa banyak lagi saya nak kena belajar. So plan saya nak ada team ramai, saya nak mungkin insyaAllah sebenarnya bila kita start buat bisnes, macam contoh kita join jadi dropship, kita join jadi agent ni, yang itu hanyalah permulaan. Contoh kalau kita nak buat bisnes kita sendiri, kita newbie, so kita tak boleh nak terus start buat bisnes sendiri. Sebenarnya apa yang saya belajar lah daripada Dr. Azizan, kita jangan terus kita tak ada apa-apa ni, kita tak ada saving kita tak ada modal kita terus nak buat benda yang besar, terus nak buat produk sendiri. Betul, saya setuju. Terus nak buat company kita sendiri. So, saya sarankan kita jangan buat macam tu. Kita jadi dulu dropship, kita jadi agent, kita kumpul dulu duit kita sendiri. Supaya in future kita dah ada lah kita punya base kita. Kalau kita terus start ni, insyaAllah tak jadi. Sebabnya kita tak ada pengalaman, kita tak tahu macam mana nak deal dengan customer, kita tak tahu cara nak kawal emosi kita, macam orang kecam kita apa kan, kita tak tahu lagi nak ni. So bila kita terus start benda yang besar ni, kalau terlalu big step, mungkin tak terjadi ya. So plan saya nak fokus dulu dengan apa yang saya buat sekarang ni, sebab banyak lagi benda yang saya nak kena capai. Saya selaku seorang stokis ni, saya banyak lagi plan saya nak kena capai target yang sikit-sikit ni dulu, barulah saya nak plan benda yang lebih besar. Sebab kalau terlalu plan benda besar ni takut tak jadi nanti. Tapi takut tak fokus. Okay, right. Okay, kita baca soalan lagi. Soalan. Okay, ada siapa ni? Amin, semoga tercapai segala usaha Najwa. Amin. Right. Okay, siapa ni? Eli Syawani. Betul tu. Sikit-sikit lama-lama jadi duit. Kawan saya Uniten. Bahasa. Okay, alright. Betul. Tuan Ayah dia kata apa? Tiada alasan untuk saving. Walaupun sedikit, you kena start ada saving. Saya tak sure nak cakap saving ni penting ni macam mana, tapi sangat penting untuk ada saving. Sebenarnya saving ni dia membina habit. Alright. Okay, hadir. Okay. Alright. Apa lagi soalan yang ada? Okay. Alright guys, kalau you all ada soalan, you all boleh drop soalan you all dekat bahagian komen untuk saya bacakan soalan daripada anda semua. Okay, which is maybe soalan kita tak banyak pun. Soalan yang kita dah readykan ni dalam 3 macam tu je. Tapi kalau you all nak more details, ada apa yang nak tanya, boleh tanya dekat ruangan komen dan saya bacakan untuk anda. Kan, biar ada benda-benda yang orang tanya ke. Saya tahu ramai di antara dalam ni student yang nak dapat inspirasi ke. Which is kadang-kadang kita ni bukanlah perlu strategi sangat. You nak ingin inspirasi je dulu sebenarnya untuk you start buat tindakan. Macam mana Najwa start, dia start terinspirasi dengan orang. Then dia start dengan bisnes dia. Okay, so that's why bagus untuk you all join live session pada malam ini. Okay, ada soalan. Nak tanya, ada tak benda yang buatkan Najwa percaya bisnes ni boleh pergi jauh? Okay, apa yang you trust dalam bisnes ni? Okay, ada banyak, tapi ini benda yang saya nak summarize lah. Benda yang saya paling ingat adalah berkenaan sedekah. You nak dengar tak pasal sedekah? Apa experience okay, guys, siapa yang dengar boleh komen nak dekat bawah. Najwa nak cerita tentang sedekah, the power of sedekah. Right, boleh komen nak dekat bawah. Najwa akan ceritakan apa yang powernya sedekah ni. Saya dah pernah mengalami di sebalik sedekah ni, saya dah pernah mengalami dah dia punya miracle tu, tapi dengar cerita daripada Najwa apa dia punya miracle pula. Setiap orang dia punya miracle tu lain-lain. Okey, kita dengar daripada Najwa pula. Okey, ramai anak Najwa, boleh cerita? Okay, apa yang saya percaya bisnesnya boleh pergi jauh adalah sedekah, which is pengalaman saya masa first start bisnes ni, saya tak banyak sangat, saya jujur saya tak tahu sangat pasal nak sedekah ni semua. But then my dad, ayah saya cakap, okay, ada satu hari tu ayah saya cakap, okay adik, keluarkan, masa tu sebelum tu bisnes saya dah macam dah naik lah. Maksudnya dah ramai orang beli, dah ada orang kenal saya, dah ada orang trust saya. So ayah saya ada sekali tu ayah saya cakap dengan saya, okay adik, besok keluarkan duit, sekian-sekian duit, pergi sedekah dekat surau. Dia cakap macam tu dekat saya. Tapi masa sekedekut macam tu kan? Okay. Rasa kedekut macam tu kan? Betul. Dia ayah saya cakap macam tu. Ish, banyaknya umur ni. Takkan aku nak keluarkan banyak ni kan? Dia cakap macam tu. Ish, takutlah. Tapi saya percaya bila ayah saya cakap macam tu, mungkin itu ada, atau bukan mungkin lah. Memang itu adalah mungkin Allah nak gerakkan saya untuk sedekah melalui ayah saya.
Ayah saya cakap, okay adik, sedekah amount sebanyak-banyak ini. Okay, tapi saya macam, betul ke ni lah? Buat je lah, ada ayah suruh kan. So saya pergilah sedekah. And the miracle is yang saya memang buka gila mata saya, the power of sedekah. Besoknya tu ataupun start daripada hari tu juga, terus ramai orang order and berkata-kata orang order dalam hari yang sama. So saya cakap, wow ya Allah, alhamdulillah. Saya cakap, okay, this is the power of sedekah. So selagi kita buat bisnes ni, saya percayalah apa yang buatkan bisnes saya lebih pergi jauh ni adalah saya tak perfect tau, tapi saya cerita apa yang saya tahulah. Kita tunaikan apa hak Allah. Kalau apa yang Allah nak tu kita buat, insya-Allah kita dapat apa yang kita nak. And kita usaha. Kalau tak ada usaha, tak ada lah hasil. So kita kena usaha. Jadi insya-Allah kalau kita buat contoh kita buat benda-benda yang baik macam ni, insya-Allah bisnes kita boleh pergi jauh. Selain tu kita kena top up lah ilmu kita selain daripada kita baiki hubungan kita dengan yang berkuasa. Exactly. Betul-betul. The power of sedekah. Kan, sebenarnya sedekah ni, betul lah macam Najwa cakap. Dia bagi Ayah Najwa sebagai perantara. Kadang Allah turun suara pada langit, kau terkejut pula. Dia tu just perantara lah maknanya. Kadang-kadang ada benda-benda yang dia just perantara. Kan, macam kita tersedar, oh aku kena sedekah. Ada orang tegur kita kena sedekah kan. Sebenarnya Allah bagi kesedaran untuk orang tu bagi tahu kita, kau kena sedekah. Nampak tak? Allah ni dia bagi apa cakap, dia bagi teguran bukan dengan cara tiba-tiba keluar suara pada langit, tak. Dia bagi perantara untuk kita sedar benda tu. Mungkin ada musibah yang berlaku menyebabkan kita sedekah kan. Ada musibah yang berlaku menyebabkan kita sedar, oh aku ada buat mistik ni. So aku akan perbaiki. Nampak tak? The moment kita start sedar yang sebenarnya the moment kita start sedar yang sebenarnya apa sahaja yang lalu kat hidup kita ni adalah sebagai benda yang Allah dah atur, kita akan start nampak benda tu banyak keajaiban yang akan berlaku. Tapi kalau kita cuba mengelak daripada benda yang tu, trust me, banyak lagi benda masalah yang akan berlaku kan. Sebagai contoh kan, mungkin satu emak yang Najwa kata tadi tu mungkin rasa, banyak gila aku nak sedekah banyak, aku pun tak nak sedekah banyak ni kan. The moment kita rasa benda tu berat, lagi bermakna lah sedekah tu. Ni serius, saya belajar daripada guru saya, dia kata apa? Lagi berat mau kita nak bagi, lagi bagus sedekah tu. Nampak tak? Kita biasa bagi RM10 kan, RM20, tapi kita rasa macam kita try bagi satu emak yang mungkin aku rasa berat nak bagi ni, tapi aku bagi je. Tapi benda tu you akan nampak miracle di sebalik. Tapi janganlah expect, lepas ni semua nak pergi sedekah. Aku expect lepas ni tiba-tiba ada orang order berkating kat aku. Jangan expect macam tu. Rezeki ni dia bukan hanya dari bentuk duit semata-mata, tapi dia macam-macam bentuk. Maybe you sihat, you terselamat daripada kemalangan ke, you banyak benda dalam life you. Mungkin disebabkan asbab you sedekah. Kita tak tahu benda tu tau. Sebab benda tu semuanya rahsia. Tapi sedekah ni memang sangat-sangat powerful. Serius. Okay, sangat-sangat powerful. So that's why kalau you rasa macam belum start sedekah, macam tangkai jering sangat, you start lah sedekah. Which is benda tu sangat-sangat akan ubah you punya hidup. You expect apa yang aku dapat sekarang ni semua untuk aku, you silap. Okay, kalau kita expect apa yang kita dapat selama ni semuanya untuk kita, you sangat-sangat silap. So apa? Sebenarnya dalam duit yang kita dapat tu ada portion untuk orang lain. Dan sebenarnya duit itu hanyalah rezeki tu mana? Maksud rezeki kalau orang tahu, maksud rezeki itu adalah kita memberi, maksud rezeki itu maksud kita berkongsi. Rezeki tu kalau dia tidak berkongsi ataupun tidak keluar daripada diri kita, itu bukan rezeki. Sebagai contohlah, you dapat duit tapi you tak manfaatkan duit itu. Sebagai contoh, dapat duit simpan je, tak buat apa-apa, simpan je, makan tak apa semua tak. Kalau dia tak jadi manfaat kepada diri kita ataupun diri orang lain, bermakna itu bukan rezeki. Okay, so that's why kalau you dapat makanan ke, you bagi kat orang lain, you bagi kat family, selagi apa yang kita dapat itu memberi manfaat kepada orang lain, itu adalah rezeki. Which is sebenarnya memang sangat-sangat powerful dan sangat dahsyatlah rezeki ni kan. So kalau you all yang belum start sedekah, boleh start dengan sedekah dulu kan. Kalau you all macam dah rasa wajib bayar zakat, which is you kena bayar zakat. Saya tak sure nak cuba belajar zakat kan. Mungkin belajar dengan IK ada session tak kelas IK? Ada Cik Khairul, ada belajar dengan IK tak pasal zakat? Tak ada So kalau you belajar nanti dengan IK ke siapa kan, dia kata contoh pasal zakat. Zakat ni memang saya tak sure lah cakap macam mana, tapi dia sangat-sangat penting. Mungkin ada orang cakap, aku dah sedekah bulan-bulan, buat apa aku nak bayar zakat? Kan, zakat ni benda lain, sedekah benda lain. Zakat ni benda yang wajib. Sedekah ni sebagai top up pilihan. Zakat bermaksud penyucian harta. Kalau kita berhak untuk bayar zakat tapi kita tak bayar zakat, which is kita tak menyucikan harta kita dengan baik.
Alright, bebe pula aku kan, tak apa. Kita sambung ke soalan seterusnya. Alright, ada soalan tak? Okey, ada soalan daripada Cikgu Yanti. Najwa, why pilih produk Neelofa? Okay, ini masa sebelum saya start bisnes, saya bukannya terus pilih produk tau. Saya sebelum saya buat bisnes ni, bukannya saya nak jadi stokis ataupun jadi agent je. Saya cari juga macam saya ada tanya kawan saya which is dia student juga, saya tanya nak jadi part time. Masa tu saya memang nak sangat tahu buat bisnes masa tu. Saya macam nak jadi part time ke, nak apa ke, tapi benda tu saya macam tak boleh lah aku nak sebab aku student. So aku tak pandai nak urus masa nanti bila aku jadi part time macam kerja kat kedai ke apa. Okay, tu satu cerita. Pasal pilih produk ni, ini adalah nasihat daripada kawan saya juga. Dia cakap, okay wah, kalau kau nak cari produk, kau nak jadi ejen, boleh tak kau cari produk yang dah memang kukuh, yang memang dah ada, yang memang dah stabil lah, bukannya dia baru nak start. Sebab kita ni newbie tau, kita baru nak start. Bila kita cari produk yang baru-baru ni, kita susah nak, maksudnya kita lambat lah kita nak bergerak sebabnya dia pun baru nak belajar. Jadi masa saya start tu, saya ada, bukannya saya terus pilih produk Neelofa tau. Saya cari juga produk-produk lain macam segala Cokoja lah, apa benda semua saya pergi tanya. Saya WhatsApp diorang, saya DM diorang, macam mana ni aku nak, macam mana saya nak jadi ni, macam mana saya nak jadi ni. But then saya rujuk lah balik kawan saya, patut tak aku pilih produk ni? Saya tanya dia, cakap okey tak aku nak pilih ni. Lepas tu masa tu lah dia brainwash saya. Dia cakap, okey wah, kalau kau nak cari produk ni, kau kena tahu kau punya produk ni senang tak kau nak jual, produk ni senang tak kau nak jaga, cara penyimpanan dia, bila dia expired dia, then untung kau berapa, kau punya modal berapa nanti pulangannya, sebab in future nanti kau akan masa tu saya tak percaya lah yang saya akan ada anak team, tapi dia cakap je lah dengan saya. Dia cakap in future nanti kau akan ada anak team tau, so kau kena tahu untung kau berapa. Bila kau untung kau sikit, kau cari produk yang baru nak newbie ni, diorang pun untung diorang sikit. Bila dia jadi kat kau baru nak agent, untung kau sikit. Nanti bila ada anak team, nanti untung kau lagi sikit. Sebab contoh untung RM2. Nanti bila kau ada anak team, kau nak bagi anak team kau untung apa RM1? Mestilah orang tak nak join, betul tak? So startnya saya pilih Neelofa ni lepas saya cari-cari produk masa tu. Saya jumpalah produk Neelofa ni, and then saya tanya dia, okay, saya tanyalah leader tu macam mana saya nak join ni, and then dia explain. So start tu lah saya rasa okay, insyaAllah produk ni boleh go lah, sebab saya tengok pun memang dia dah lahirkan jutawan pun daripada orang yang stokis, agent yang buat bisnes dalam Neelofa ni, buat susu Neelofa ni. Ni real story diorang punya sales boleh capai juta-juta dalam masa setahun. So saya macam, produk ni boleh go ni, saya boleh pergi ni. So start tu lah saya pilih produk Neelofa ni. Bukan saya pilih sebabnya Neelofa, bukan. Saya pilih sebabnya saya ikut nasihat kawan saya, cakap okay, kalau kau nak pilih, kau pilih produk yang memang dah kukuh, yang boleh untuk, yang ada mentor, yang ada leader yang boleh guide kau. Bukannya kau terus masuk and then nanti kau tak tahu apa-apa, dia pun baru nak belajar, dia pun kelang kabut. Kau pun tak ke mana. So that's why lah saya pilih produk Neelofa waktu tu. Itulah jawapan saya. Okay, clear tak? Kan, so maknanya dia banyak research dulu sebelum dia pick mana-mana produk. Betul, saya setuju. Kadang-kadang brand-brand yang kecil ni betul lah, dia pun nak belajar lagi pun semua. So kalau you all nak cepat, cari je brand-brand yang besar untuk mudah untuk buat bisnes. Jadi macam Cikgu Yanti kan, dia pilih brand-brand yang bagi saya tudung tu dah famous dah sebenarnya. Tudung gambar hantu tu kan, dah famous gila dah benda tu. Dah ramai orang pakai dah. So maknanya dia Cikgu Yanti tak perlu untuk terlalu susah untuk buat marketing sebab benda tu memang dah ada demand sendiri. Betul tak? So macam contoh macam Neelofa pun benda tu memang dah ada demand. So betul lah kita buat marketing, tapi benda tu memang dah ada permintaan, semua orang cari kan. Okay. Alright, soalan guys. Ada soalan tak? Kalau you all ada soalan, boleh komen dekat ruangan komen untuk tanyakan soalan. Okay guys, tim saya ada pastekan link ebook. Kalau you all nak ebook strategi miliki rumah sebelum umur 30 secara percuma sahaja, you all boleh download ebook di bawah, nampak tak link ni? Dekat website ni you all boleh download for free saja. Kita nak berikan ebook ni secara percuma saja untuk you all yang tonton live session pada malam ini. Maybe you dah start ada business kan? Lepas tu aku nak saving lah, lepas tu aku nak beli rumah, macam mana nak planning kan? Okay, you boleh download ebook ni secara percuma sahaja. Okay, ebook ni secara percuma sahaja. Alright guys. Okay, siapa ada soalan? Okay, so siapa ada soalan boleh
letak kat ruang komen untuk saya bacakan soalan you all. Kan malam ni meriah tu, saya seronok nak baca you all punya apa? Komen malam ni kan. Alright, siapa soalan boleh bagi soalan kat ruang komen untuk saya bacakan soalan semua. Dan kalau you all belum sharekan live ni, boleh sharekan live ni supaya ramai-ramai dapat manfaat daripada apa yang kita sembang pada malam ni. Guys, kalau you all kena Najwa dulu kan. Najwa dulu dengan Najwa sekarang beza gila. Serius, saya tak sure kenapa. Dia macam secara explanation dia tu beza gila nak compare dengan dulu kan. Dulu banyak main je kan. Tapi sekarang memang dahsyat lah dengan explanation tentang rezeki ke apa semua tu, memang dahsyat gila lah. Nampak tak? Dia once dia start ada turning point dia start belajar, dia start buat bisnes, dia nampak cara sembang pun dah lain dah. So you all yang kenal dia dulu dah lain lah kan. Lain gila kan cara sembang kan. So maknanya once kita start belajar, bila cara kita cakap beza, cara kita apa-apa pun banyak yang berubah. Alright. Okay guys, kalau soalan you all boleh letakkan soalan di ruang komen untuk saya bacakan soalan anda semua. Okay, kalau tak ada saya continue dengan soalan yang dah sedia ada. Okay, tak apa. Kalau ada soalan boleh komen je dekat bawah. Kalau you boleh share, boleh share. Sebab kita nak berikan e-book secara percuma saja, which is for free. E-book yang bernilai RM199. Strategi miliki rumah sebelum umur 30. Sangat-sangat awesome, sangat-sangat powerful. Okay guys. Okay, sekejap apa lagi soalan ni? Okay, ada soalan. Okay, ada soalan. Okay. Alright. Macam mana nak bahagikan masa study dengan bisnes? Okay, ini soalan common. Ramai sangat orang tanya benda ni. Kan? Belajar macam mana, bisnes macam mana? Cerita. Okay, bagi saya untuk macam mana nak bahagi masa study dengan bisnes ni, first of all, kita kena ada big why. Big why, kenapa kita masuk degree, kenapa kita nak ada education ni, kenapa kita nak buat bisnes. Bila kita ada big why ni, jadi contohlah akan ada satu masa nanti kita akan rasa down tau buat bisnes ni. So kita akan tengok balik big why kita. Contoh kita tengok balik big why kita. Okay, contoh aku nak degree, aku nak next sem aku nak capai CGPA 3.9 ataupun 4 flat. Okay, dalam bisnes pula aku nak capai next month nak capai sales 10,000. Itu target big why. So bila satu hari nanti kita down, kita boleh tengok balik big why, cakap okay aku ada ni. So kita akan pandai bahagi masa kita supaya kita tak tersasar lah sama ada dari segi bisnes ataupun dari segi study. And cakap pasal pandai bahagi masa ni, mungkin korang kedengaran klise, tapi inilah hakikatnya. Korang kena pandai bahagi masa. Bila kita pandai bahagi masa ni, okay contoh bisnes kita terumbang-ambing, kita punya study pun tak ke mana, kita tanya balik diri kita. Kita ada dua jenis ni. Sama ada kita ni orang yang busy ataupun kita ni orang produktif. Apa beza dua orang ni? Betul. Busy ni adalah kita buat kerja sepanjang hari, pagi sampai ke malam, but at the end of the day, kerja tu tak siap. Itu orang yang busy. Nothing. Kosong tak buat apa. Bila orang yang produktif ni, dia kerja daripada pagi sampai ke malam, but at the end of the day, kerja dia siap. Itulah beza ni orang busy dengan orang produktif. Jadi kita kena pandai bahagi masa lah waktu bisnes dan juga waktu study. Yang lagi satu, macam mana nak bahagikan masa study dengan bisnes ni. Kita kena committed lah. Kita kena committed ni bukan committed biasa. Committed luar biasa. Sebab kita tahu bila kita buat bisnes ni, kita dah ada satu level yang lain. Bukannya kita study je kita study, belajar je. Tak. Kita dah ada tanggungjawab lain. So kita tak boleh nak terlalu comfort zone. Okay, saya nak share dengan korang bila dalam dunia ni, kita ada 90% orang yang gagal sebab apa? Sebab dia tak committed, dia duduk dalam comfort zone dia. Kenapa saya cakap dia duduk dalam comfort zone dia? Contoh bila dia nak contoh dalam study dia dapat CGPA 3.5. Okey lah, dah dapat CGPA 3.5 ni. Terlalu comfort. Janji lulus, okey je. Okey, bila dalam bisnes pula, okey, minggu ni adalah seorang 2 order. Okey lah tu, boleh lah tu. Itu orang yang tak committed. That's why dia tak boleh pergi jauh. So dia sama juga ni, dia tak boleh nak balance kan dia punya study dengan bisnes. And 5% orang berjaya sebab apa? Sebab dia boleh committed. Dia sanggup buat apa je untuk dia capai apa yang dia nak. Itulah caranya kita nak bahagikan. First yang memang kita nak bahagikan masa ni, kita kena ada big why lah. Kita tahu apa sebab kita nak buat bisnes ni. Supaya kita tahu cara kita nak bahagi masa study dengan bisnes. Okay, dan kalau Najwa setuju, penting tak kalau kita kena jadualkan hari kita kena buat apa hari-hari? Which is saya rasa benda ni yang banyak ubah saya juga. Kita kena ada
jadual. Which is katakanlah kita ada 10 benda nak settlekan. Kalau kita dah settlekan 10 benda tu, maknanya kita dah boleh start relax. Kalau tak settle, kita kena try habiskan 10 benda tu sehari tu. Betul tak? Maknanya kalau kita try listkan 10 benda kita nak buat, kalau kita boleh settlekan 10 pun, kalau tu paling kuat 9, mana which is hari tu bagi saya hari yang produktif. Mana you tahu apa yang you buat. Walaupun benda tak perfect, tapi benda tu you nampak, oh aku dah buat benda ni. You nampak. Bila you start, contohlah macam saya Start menulis. guna Todoist. Tak sure. Start menulis ataupun you guna apps ke apa-apa yang boleh take note you punya kerja hari-hari. Bila you start buat kerja, you tick, okay siap. You akan lagi macam, oh okay nak siap. Motivation you untuk selesaikan kerja tu akan lebih lebih semangat dan you akan settlekan benda tu bersungguh-sungguh lah. So kalau macam you tak ada benda tu, hari ni aku nak buat apa, itu memang masalah. At least kalau you boleh listkan 2-3 benda untuk starting pun which is okay, walaupun tak banyak. You ada katakanlah sehari 24 hours. You katakanlah okay aku nak baca 10 line je hari ni, 10 line muka surat je. You start 10 line tu pun okay. Hari you memang dah win dah. Bagi saya hari tu memang you dah berjaya dah. So apa? You start follow you punya jadual. So bagi saya jadual sangat-sangat penting. Keep on track. So tak kisahlah you nak tulis dalam buku ke, dalam apps ke, sebenarnya memang yang penting kena ada jadual. Betul, busy dengan produktif tu dua benda berbeza Orang nampak busy dan sebenarnya kita tak produktif kan. Aku busy ni. Bila dah malam fikir balik apa aku buat hari ni yang tu tak settle lagi. So macam bagi saya kalau tak sure lah, kalau you all pernah rasa ni, kadang-kadang kita dah listkan benda kita nak buat tapi kita tak settlekan majority banyak kerja tu, katakanlah 10 kerja, kita tak settlekan 5 pun, 1 pun dah siap. Saya rasa macam hari tu memang, aku tak produktif gila ni. Aku tahu benda aku buat. Sebenarnya kita akan rasa menyesal dengan hari tu lah. Kita banyak main ke apa semua tak tahulah kan. Dan bila kita start ada jadual, kita start menulis. So bila kita tiba-tiba main phone kejap, pukul 12 ni, okay back on track. Okay, buat kerja balik. So nampak tak? That's why pentingnya kena ada jadual. Be productive. Jangan be busy. Busy macam kau busy sangat tapi kau tak buat apa-apa pun sebenarnya. Okay, be productive. Alright. Okay, ada soalan? Tadi ada soalan. Mana Okay. Alright. Macam mana nak buang rasa takut untuk mencuba tu ya? Okay. Saya pegang kata-kata ni. Kita kalau kita rasa takut selama-lamanya, kita tak akan ke mana. Macam mana saya cakap bila kita takut ni, kita kena speed tu kita kena laju. Contoh kita dah buat keputusan, kita nak buat bisnes, kita jangan tunggu, kita jangan overthinking, kita terus start. So bila kita terus start, kita tak ada masa untuk rasa takut. Contoh kalau ada api menyala kan, kalau kita on the spot kita padam, kita tak ada fikir nanti kau tangan aku terbakar ke apa, kita tak ada masa nak fikir tu, kita terus padam api tu. So benda tu berlaku, kita akan move to another step. Maksudnya kita dah safe lah. Kalau kita fikir, kita takut, kita tak akan ke mana. So betul, terlalu banyak fikir kan. Macam mana kan, susah. Betul. So jangan fikir terlalu lama. Macam saya lah, saya pun sama juga. Saya daripada dulu memang saya fikir lama sangat. Saya takut. Saya cakap dengan kawan saya kan, dia suruh start business. Saya cakap, tak nak lah. Saya cakap takut lah, malu lah nak promote. Dulu kalau korang nak tahu, kalau korang yang kenal saya memang camera shy. Saya takut nak cakap depan kamera ni, saya malu. Betul. Saya tak suka cakap. So bila kita ada, macam mana kita nak ada keyakinan tu, apa yang saya belajar, keyakinan tu akan terbina bila kita nak keyakinan tu. And kita akan yakin kalau kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak yakin lah. So itulah caranya kalau korang nak buang rasa takut. Sebenarnya rasa takut ni bisikan kita sendiri. Cakap, alah takutnya takut orang judge, takut orang tak support, takut orang kecam kata kau ni macam ni. Sebenarnya itu bisikan kita sendiri. So kita boleh je atasi benda tu, atasi rasa takut tu, atasi rasa malu tu. Macam saya pun macam tu. Saya malu dulu, saya takut nak cakap depan kamera, takut orang judge saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya cubalah sikit-sikit. Betul kan? Sebab bila saya invite, saya bincang dengan Nakib, kita nak invite siapa kita punya speaker. Dan saya cakap, okay try Najwa sebab dia dah start business. Saya buat expectation saya tak tinggi. Sebab saya tahu probability untuk dia reject tu tinggi. Sebab apa? Dia bukanlah orang yang nak cakap depan kamera. Sebab saya tahu macam tu. Okay? Sebab saya memang zaman belajar pun dia memang macam tu lah attitude dia kan. Tapi try je. Tak apalah kalau dia tak nak, kita cari orang lain kan. So ada tiba-tiba ajak, okay. Dia okay. Mana
Dia kata dia try untuk sahut cabaran lah untuk join live session balik. Itu satu benda yang paling win lah untuk dia kan. Dia buat benda yang dia tak pernah buat. Tak tahu lah lepas ni tiba-tiba dia rajin buat live ke, tak sure lah kan. So maknanya itu benda yang baru untuk dia Betul. buat. Itu next plan saya lah. Next plan saya untuk buat live. Okay, so you all boleh support live Najwa lepas ni dekat dia punya Instagram. Okay, ada soalan? Banyak gila soalan malam ni, sumpah. Saya try baca lah one by one. So Najwa try. So kita pun ada soalan lagi tau. Lagi 2 soalan tak baca. Okay, tapi tak apa, kita try lagi setengah jam untuk kita settlekan live ni. Okay, alright. So far you all okay ke malam ni? Saya tak sure you all okay tak okay lah. Lama sangat tonton live ni. Kalau okay, try komen okay. Saya tak sure you all still ada ke tak live ni. Dalam tak ni wujud ke tak wujud kan. Cuba komen. Kalau okay, cuba komen okay kat bawah. So dahsyat malam ni, sangat-sangat dahsyat. Okay, boleh komen okay kat bawah. Kalau you all still okay untuk kita continue, ada beberapa soalan ni, you all boleh komen okay dekat bawah. Okay, Stimura Zidani. Okay. Wah, ramai lah semangat live malam ni kan. Saya rasa kan, tak tahu apa live malam ni powerful gila sebab ramai orang kenal Najwa ni, dia punya sikap tu macam mana. Okay, seorang yang tak pernah cakap depan orang kan, dia dah menghilang lama gila dah. Saya rasa dia pun dah jadi macam CCTV dekat social media lama gila. Dia start bisnes baru dia timbul balik. So bila dia buat kemunculan macam ni, dia macam artis yang tiba-tiba timbul lah. So macam buat comeback lah kan. So maybe that's why ada ramai fans dia malam ni. Dan macam soalan yang ada untuk bagi dekat dia. Okay, alright, so kita baca soalan lagi. Okay, macam mana Najwa kekalkan kekuatan diri untuk menghadapi cabaran bisnes? Alright. Macam mana saya kuatkan diri? Sebenarnya saya tak kuat pun. Sebab saya selalu je down bila jujurnya ada je masa sales tak masuk, ada je orang yang tak support, semua tu ada je. Tapi apa yang saya belajar lah, kita nak kena kuat dalam bisnes ni, kita kena ada ilmu, kita kena tahu macam mana cara kita nak kuat dalam bisnes, kita kena ignore orang apa orang cakap, apa cabaran pun kita kena tempuhi. Sebab kalau kita tak kuat, kita susah lah nak capai apa yang kita nak. Kalau kita tak kuat, kita fikir alah cakap susah ada lah, tak nak lah buat dah, cakap takut lah, kata nanti korang rugi. So kita tak boleh macam tu. Kita kena kuat je. Kita pujuk diri kita lah, pujuk diri kita. Walaupun saya tak pernah cerita dekat orang pun, saya tak pernah cerita pun yang saya ni ada rasa down ke, saya rasa macam alah aku nak ke mana lepas ni, aku buat bisnes ni, patut ke aku teruskan ni. Ada je bisikan-bisikan tu ada. Tapi saya macam saya cakap tadi lah, kita kena ada big why. So bila saya tengok balik big why saya, contoh adalah beberapa big why saya, contoh saya nak beli rumah ke, saya nak beli kereta ke, saya nak ada duit saving macam tu. So kita tengok big why kita, benda tu lah yang akan kuatkan kita untuk terus dalam buat bisnes. Kalau kita tak ada big why, kita senang untuk give up. Sebab bila kita ada big why ni, macam saya cakap tadi lah, bila kita down nanti, satu hari nanti kita akan ada down juga. Kita akan ada turun naik dalam bisnes. So benda ni lah yang akan buatkan kita kuat. Okay, aku kena kuat sebab aku nak capai. Aku nak beli rumah lagi 3 tahun. Aku nak kahwin ke, aku nak apa ke. So benda tu lah yang menguatkan diri kita. Tak ada orang yang boleh bantu kita selain diri kita sendiri. So kita kena pujuk diri sendiri. And tak semua benda yang kita kena cerita dekat orang. Tak semua benda kita nak kena post. Alah ni tak ada sales. Jangan. Korang pujuk je diri sendiri. And then korang doa dah ke Allah. Cakap okay, kuatkanlah aku untuk buat bisnes ni, untuk aku capai apa yang aku nak. Macam tu. Okay guys, always positif dengan apa yang berlaku. Positif. Okay, so pada once you positif, normal kita manusia kita akan rasa macam alamak aku give up lah apa semua kan. Okay untuk you down sekejap, tapi jangan down terlalu lama. Okay, sebab kalau you down, kalau you mati terus, mungkin tak rasa dah kesedihan tu, susah hidup tu. Tapi kalau kita still lagi hidup, kita susah sekarang, akan datang kalau kita tak give the best, kita still lagi susah kan. Walaupun kita katakanlah once kita give up pun semua kan, katakanlah ni kita macam give up sangat ke apa semua, at least you ada semangat untuk bangun balik pun, which is dah sangat-sangat bagus dah sebenarnya kan. At least you ada baby step untuk you start balik pun dah sangat-sangat bagus. You dah gerak setapak pun sebenarnya dah sangat-sangat bagus dah. Itu pun satu improvement dah daripada kita main biola hari-hari, bersedih hari-hari kan. So benda tu memang sangat-sangat tak bagus. So always ada circle yang positif kan, cari kawan-kawan yang positif. Circle positif tu penting. Buat kita tahu je. Kita nangis susah apa semua kan. Tapi ada yang kawan-kawan kita mungkin tahulah kita nangis ke tak ada apa semua kan. Tapi siapa yang tahu-tahulah kan. So tak perlu kita cerita pun semua tu benda tu dekat
social media, oh aku menangis hari ni, bla bla whatever kan. Tak payah. Dia dah simpan dalam diri je apa-apa yang kita sedih. Always nampak yang kita ni always positif je dekat social media kan. Kalau nak cerita masalah, macam-macam masalah kita boleh luahkan dekat social media. Tapi why not kita pilih untuk jadi seorang yang positif supaya kita boleh tarik lagi banyak benda-benda yang positif bersama dengan kita. Okay? Orang akan suka berkawan dengan orang positif. Kalau orang tu negatif, orang tak suka berkawan dengan dia. Kan? Kalau kita bayangkan, gaduh dengan member sikit, upload dekat up dekat story. Tak guna betul lah bla 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 kan. Kau rasa kau orang nak kawan dengan kau? Dia ni takut aku nak kawan ni. Kalau aku panggil dia kan nak cerita kat story lah guys semua kan. So that's why always positive, always ada circle yang bagus untuk sentiasa support dalam apa yang kita buat. Okay guys. Alright. Kita ada beberapa minit lagi, kita try habiskan soalan-soalan ni. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, soalan pada Asrul. Macam mana nak konsisten kerja dan bisnes Najwa? Okay, ada ringkas. Ini macam soalan tadi tu lah. Sama nak konsisten, kita kena ada big why, kita kena ilmu lah. Alright, okay. Kita baca sikit apa. Responsibility, discipline is important. Yes, exactly. Betul sangat-sangat. Saya setuju gila. Responsibility and discipline is important. Setuju? Okay, saya nak share sikit. Kalau pasal disiplin ni, kalau kita kata kita tak motivated nak buat bisnes, kita tak ada inspirasi, kita tak ada hidayah, sebenarnya it's not about motivation. It's always about discipline. Kalau kita disiplin, kalau kita kata esok aku kena buat ni, benda tu akan jadi. Kalau kita tak ada disiplin, benda tu tak jadi. So kita tak boleh nak salahkan, alah aku demotivated lah, aku tak ada motivasi lah, so tak nak lah buat. Kita nak tunggulah, kena tengoklah motivasi dulu tak. Sebenarnya it's all about discipline. Ini saya pegang, walaupun saya pun ada jugalah hari saya culas. Memang banyak je hari yang culas, tapi ini apa yang saya percaya lah. Sebenarnya it's not about motivation but it's about disiplin. Betul. Sometimes kita akan lari pada track kita. Kan kadang-kadang kita kita culas sikit, ke sini sikit, kanan sikit. It's okay. Betul. Guys. Kalau you macam tiba-tiba kan tengah buat je give up, nak lepak je, tak mahu. Lepak malas hari ni. It's okay kalau you satu langkah ke belakang, you relax. Tak apa. Maknanya bukan berhenti tapi you just rest kejap. Sama lah macam kita buat kereta. Kita tengah tekan minyak kan, tengah kita akan stop kejap R&R untuk kita rest apa semua. Sama je. At least you stop sekejap, you rest dan you start balik, which is okay daripada you tak start langsung. Okay, manusia up and down itu biasa. Ambil masa you, take your time untuk pujuk diri dan give the best balik dan apa yang kita nak buat. Alright, so apa lagi? Apa lagi soalan? Aku baca sekejap. Okay guys, tak apa. Soalan kat sini tak ada. Okay. Alright, okay. Sekejap saya baca soalan lah yang balance lah, lagi 2 soalan kot. Alright, lagi 2 soalan. Okay guys, soalan saya rasa banyak soalan yang dah terjawab, which is soalan yang kita dah sedia pun macam soalan-soalan tu memang lebih kurang sama lah kan, lebih kurang sama dengan apa yang kita bincang malam ni. Guys, sebelum saya nak continue, maybe saat-saat akhir ni, kalau saya suka remind, kalau you all boleh download ebook tu, boleh download ebook tu for free saja. Kita nak berikan ebook tu pada anda yang belum ada property dan dah start nak ada property, apa you kena buat. Which is antara step-step dalam ebook tu, Najwa dah buat. Serius. You dah start ada saving. Dalam ebook tu ceritakan juga kena ada saving, kena jaga itu, jaga ini kan. So maybe kalau Najwa tak sure lah, Wali nak plan kerja ke atau business full time Najwa? Planning. Kerja. Nampak tak? You jangan anggap macam ni tau. Kalau ada orang cakap, dulu saya ada mentality macam ni. Kalau kau business, kau kena full time business, kau tak boleh bekerja. Sebenarnya why not kita buat 2 benda. Kalau kita boleh bekerja, buatlah business sekali. Maknanya at least you beli property, gunakan profile kerja, maknanya you ada gaji apa semua, dan you ada extra income ataupun orang panggil hustle income untuk top up you punya income. Maknanya katakanlah kita seorang bergaji RM2,000, maknanya kita boleh buat bisnes ada dalam RM2,500, katakanlah dalam RM3,000 lah extra RM1,000 sebulan saving. Bermakna bank akan nampak you adalah seorang yang bagus sangat. Sebab apa? You ada income fix dan you ada extra income. That's why itulah antara ciri-ciri yang bank suka gila. Nampak tak? So peluang untuk jana income ni banyak je, macam Najwa kata buat dropship ke apa semua, at least you dah start buat. So maknanya kalau you download ebook tu, boleh download ebook tu for free je. Saya nak berikan ebook secara percuma
yang bernilai RM199, which is dalam e-book tu dah cerita dah step by step apa yang kita kena buat. Kalau user muda 18 ke 20 ke jadi boleh download dah, tak ada masalah. Siapa kita nak beri e-book tu secara percuma sahaja. Okay guys. Ui, dahsyat lah live malam ni. Okay sekejap. Tengok apa yang ada lagi kat dalam komen ni. Okay. Okay, sebelum saya nak continue lah kita punya live session, saya nak tunjukkan you all yang sebenarnya kalau Najwa kata Najwa ada implan nak beli property pada usia yang sangat-sangat muda, which is untuk ada property pada usia yang sangat-sangat muda sebenarnya itu bukanlah benda yang pelik. Which is benda tu normal. Sebab apa dah ada orang capai pun benda tu. Seawal umur 24 tahun dah boleh ada property sendiri walaupun gaji dia tak besar. Kan you all cakap, bro gaji aku dalam 2,000 ke bawah boleh ke ada property? Boleh ke? Sebenarnya sangat-sangat boleh. Okay. Saya tunjukkan you all siapa nak tengok video. Video proven result seorang yang usia muda gila-gila, umur 24 tahun dah start ada property walaupun gaji dia tak sampai RM2,000. Okay, siapa yang nak boleh komen nak kat bawah. Saya nak tunjukkan satu video yang insyaAllah maybe memberikan inspirasi kepada you all semua untuk start ada planning untuk ada rumah pada usia yang sangat-sangat muda. Okay, siapa yang nak boleh komen nak kat bawah. Saya nak tunjukkan video ni sebelum kita continue next session kita bersama dengan Najwa. Okay, alright. Okay guys. Alright, so apa kita roll it sekejap. Assalamualaikum, saya Cik Patricia dari tim Safri. Jadi hari ini saya berada di Pejabat Lawyer bersama dengan Cik Syamil. Jadi Cik Syamil, boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Syamil, umur 24 tahun. 24 tahun, okey. Jadi Cik Syamil beli rumah kat mana ke? Beli dekat Cemor Megah. Cemor Megah. Jadi apa perasaan Cik Syamil bila dapat beli rumah ni? Rasa bangga lah dapat beli rumah. Bangga seronok. Okey, so adakah Cik Syamil berpuas hati dapat beli rumah kat Cemor Megah ni? Memang puas hati. Dekat dengan tempat kerja, dekat dengan family, semua dekat. Wow, okey. So, kenapa Cik Syamil pilih beli rumah waktu sekarang ni? Sebab masa muda ni tak ada banyak hutang, tak ada apa kan. Sebelum kahwin boleh sesuai rumah. Okay. Dan kalau boleh, saya nak tahu Cik Syamil tu dekat mana, sebagai apa dan berapa gaji basic? Saya kerja sebagai JMT, sebagai dispatch. Dispatch? Gaji? Gaji RM1,300. RM1,300 bawah RM2,000 kan? RM2,000. Jadi kita tak sangka lah gaji bawah RM2,000 tapi mampu beli rumah kan? Betul. Betul. Jadi adakah Safrish ni membantu Cik Syamil untuk membeli? Sangat membantu lah. Sangat membantu. Dan macam mana berurusan dengan Safrish? Memang senang. Senang? Senang je. Semua talian je. Online je lah? Online je, okey. Jadi, Cik Syamil, bagi suggestion untuk anak-anak muda di luar sana yang still lagi tak memiliki rumah. Saya suruhkan belilah rumah time muda ni sebelum beli kereta apa kan. Sebab tahun ni interest rate dia tengah rendah sebab zaman KP kan. Betul. Berapa Cik Syamil nak bagi dalam 10 bintang? 12 bintang. 12 bintang juga. Wah, lebih sangat. Okey, jadi jom kita sebut Safrish terbaik, okey? Safrish terbaik. Alright guys, itu saja saya nak share kepada you all hari ni. Saya harap sebenarnya you all jangan putus harapan. Mungkin muda-muda ni nak beli property tapi rasa macam tak boleh ke, tak layak ke. Sebenarnya once you start ada saving, you boleh ada property sendiri. Dan Najwa dah buat first step untuk ada saving. Walaupun tak tahu lah berapa ribu dia simpan setiap bulan kan, try tanya dia. Try PM tepi kan, berapa ribu sebulan saving? Try tanya dia kan. Jadi kita dapat inspirasi lagi ke yang berapa banyak ada saving setiap bulan kan. Okay Najwa, kita dah berada pada last session. Okay, dah hujung-hujung kan ni. Okay. Alright, so last soalan lah. Tips dan nasihat Najwa kepada mereka-mereka yang mungkin ada planning nak buat bisnes ataupun terinspirasi live session pada malam ni kan. Tiba-tiba sebab live pada malam ni anak team makin ramai ke nak join, tak tahu kan, ada yang terinspirasi kan. Okay, so sharekan sikit tips.
Okay, ini bagi yang ada niat nak buat bisnes, it's a good start sebab korang dah ada keinginan. Jadi saya sarankan korang jangan tunggu, jangan jadi macam saya, fikir lama sangat. Kalau boleh korang terus buat tindakan, jangan overthinking sebab sebenarnya bila kita ada keinginan nak buat bisnes, sebenarnya Allah yang gerakkan hati kita. Okay, contoh okay Najwa, kau kena start buat bisnes sebab untuk ubah diri kau. Itu first. Ini bagi yang siapa yang dah berniat lah. So korang boleh teruskan. And siapa yang belum terniat, saya sarankan kalau boleh kita jangan bazirkan masa yang kita ada dalam hidup. Sebab apa yang saya belajar, ini bukan kata-kata saya, tapi apa yang saya belajar daripada guru lah kan. Hidup, kalau kita sekadar hidup, monyet di hutan pun hidup. Kalau kita kerja, sekadar kerja, kera kat hutan pun bekerja. Jadi apa maksudnya kat sini, hidup ni kita kena buat perkara yang datangkan manfaat. Sebab Allah bagi kita peluang untuk hidup adalah untuk baiki diri kita, untuk baiki hidup family kita. Itu apa yang saya pegang lah kata-kata ni. So bagi student-student, termasuk saya lah, kita jangan terlalu selesa dengan apa yang kita ada sekarang. Contoh kita hari-hari main handphone, kita hari-hari main TikTok lah, main IG lah, apa-apa dia semua. Sebab kita terlalu selesa. Kita cakap okay tak apalah, nantilah dah habis graduate nantilah aku bila kerja. Sekarang kita terlalu comfort. Kalau boleh saya sarankan lah, termasuklah diri saya, kalau boleh kita jangan bazirkan masa yang kita ada sebab masa berlalu, umur kita pun meningkat. Sekarang ni COVID ni kita pun tak tahu apa yang akan jadi. So kalau kita tunggu habis COVID, apa pun tak jadi, insyaAllah. Tak tahu bila habis. Kita pun tak tahu bila habis. Dah setahun dah COVID. Tak ada habis. Kita usaha something. So bagi saya, siapa yang nak start ni, saya sarankan macam saya cakap tadi, korang buat research dulu. Korang cari dulu apa yang korang nak buat, apa yang korang nak join ke apa. Korang jangan malu bertanya sebab macam saya tak malu tanya. Masa saya dah start business lah, saya memang tak malu. Contoh saya rasa kalau leader saya tak cukup bagi ilmu dekat saya pergi cari leader-leader lain. Saya pergi ke IG, even dekat TikTok, saya cari founder tau. Saya cari founder produk, saya cari leader-leader produk. Saya DM diorang, saya WhatsApp diorang, saya cakap macam mana saya nak uruskan financial saya, macam mana saya nak ada uruskan anak tim saya. Tapi korang make sure korang kena polite je lah korang nak approach orang sebab diorang tak kenal kita kan. Tapi alhamdulillah apa yang saya approach semua jawab, semua reply. So mungkin saya approach secara baik lah. Saya cakap okay boleh tak saya nak tahu macam ni. And alhamdulillah diorang reply, cakap okay tak apalah saya nak saya boleh bantu Najwa. Okay Najwa bagi nombor phone. And then kita pun communicate. So kita banyak benda. So kita cari ilmu tu. Jangan tunggu ilmu tu datang. Kita jangan malu bertanya. And macam saya cakap tadi, kalau boleh siapa yang nak start bisnes ni, korang cari, bukan saya kata jangan support bisnes yang baru mula. Kita tengok diri kita. Kita ni baru pun, kita newbie, kita baru nak mula. So kalau kita ambil produk-produk yang macam baru nak naik ni, risau kita pun tak ke mana. Sebabnya diorang pun baru nak belajar. Macam tu. So kalau boleh cari, sebabnya kita dalam bisnes ni, kita all the time kita nak top up ilmu kita. So kita kena ada ilmu, kita kena ada mentor yang berilmu lah untuk guide kita sepanjang kita buat bisnes. And last sekali, kita kena yakin dengan diri kita, yakin dengan Allah. Mungkin ada yang tanya macam mana kita nak yakin dengan diri kita. Kita kena, macam saya ada cakap tadi, keyakinan tu terbina bila kita nak sendiri yakin. Bila kita ada ilmu, kita yakin. Itulah. Dan kita yakinlah dengan rezeki Allah tu ada. Macam saya belajar lah daripada Dr. Azizan. Kalau rezeki tu ada di mana-mana, tapi yang salahnya, rezeki tu tak salah alamat. Yang salahnya adalah kita tak ada ke alamat tu. Rezeki tu ada je, tapi kita tak usaha. Macam mana rezeki tu nak datang? So kita lah yang kena usaha. Kita kena buat something lah untuk dapat rezeki tu. Bukannya dia datang bergolek. Tak ada benda yang datang bergolek. Exactly, betul-betul. Okay guys, kita dah betul-betul dah hujung sangat-sangat session ni. Dah hujung sangat-sangat dah kita punya session ni. Okay, apa yang kami semua boleh support Najwa? Okay, bolehlah cakap apa nak support. Okay, apa yang kami boleh support? Okay, malulah juga nak cakap macam ni kan. Tapi bagi siapa yang tak kenal saya ataupun tengok live ni, korang boleh follow IG saya, Najwa Arifin. Itu IG personal. Minta tulis dekat bawah details. Najwa Arifin, AAF.
Najwa Arifin, dan follow business account saya Nilofa.Najwa. So siapa yang tak tahu lagi contoh, sebab sekarang pun saya baru je nak mula buat konten-konten pasal business, sebab sebelum ni saya tak tahu sangat kan. So saya banyak promote pasal produk je. So sekarang saya dah ada ilmu, so kita kena banyak share juga ilmu, share value, bukan share pasal marketing, hard sell lah orang kata, hard selling. Kita kena soft selling lah. So sekarang saya cubalah nak sampaikan apa yang saya belajar. Saya nak post lah dekat social media saya, bukan sekadar promote. So bolehlah, and siapa yang tak pernah lagi rasa susu Nilofa, korang boleh lah, korang boleh try, korang boleh follow saya nak beli. Kalau nak promo dah habis lah sebab korang lambat, sebab promo dah habis untuk raya. Okay, so sekarang boleh je kalau korang nak, siapa yang belum pernah rasa susu Nilofa, korang boleh try. Okay, korang boleh DM saya. Itulah dia. Okay, alright guys. I think ni Snide yang power gila session pada malam ni. Ramai yang terinspirasi pada malam ni, which is good sebab ramai yang maybe ada impian ke, terinspirasi ke, whatever kan. Bagus sangat sebab at least you dah berada pada tempat yang betul. Walaupun you tak buat bisnes lagi, tapi at least you dapat inspirasi. Macam mana Najwa start, Najwa pun start buat bisnes disebabkan dia terinspirasi dengan orang lain. That's why live session pada malam ni pun kita tak terlalu heavy, just light je kan. So maknanya at least kalau you dapat sedikit ilmu ataupun sedikit terinspirasi pun, which is dah sangat-sangat bagus bagi saya. Okay guys, itu saja untuk live session pada malam ni. Suka saya remind kepada you all yang belum lagi follow page Starfish, or boleh tekan button like dan follow page Starfish untuk always tak termiss kita punya live session setiap malam. Dan pada malam esok kita akan jemput orang yang ada expert dalam bidang loan kerajaan ataupun LPPSA. Kalau you all ada mak-mak ke saudara mara yang nak tahu lebih details tentang loan LPPSA, boleh join live session pada malam esok. Tapi taklah sebest pada malam ni, dia just boring sikit lah topik-topik benda macam loan ni semua. Tapi at least dapat ilmu, boleh follow Pesa Fish dan like Pesa Fish supaya kita tak miss konten-konten dan live session kita pada sesi akan datang. Alright guys, kalau last word, kalau belum download ebook, boleh download ebook. Dan itu saja untuk live session pada malam ni. Saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada Najwa sudi spend masa dalam sejam setengah kan untuk kita sembang-sembang, discussion tentang belia ni, anak muda ni nak buat apa semua as a student, apa benda yang kita nak buat. So Najwa terangkan banyak benda dah. Saya harap you all belajar something dan start buat tindakan. Okay guys, itu saja daripada saya hari ini. Seperti biasa jangan lupa hashtag kita, hashtag mesti ada rumah 2021, hashtag peneraju hartanah Bumi-Putra dan hashtag we are property expert. Bye bye guys dan jumpa pada besok malam pada pukul 9 malam. Bye bye. Assalamualaikum dan jumpa untuk next session.